masuk sekarang. Okey. Jelas Cek suara dulu. Allah Akbar. Okey, minta tolong untuk tes suara 1 3 2 3 2 3 2. Okey, alhamdulillah dengar. Ngam. Okey. Sementara kita menunggu Badik minta tolong geng untuk tap skrin dan share live ini kepada rakan-rakan dekat anda. Dengan cara macam mana? Kita holdkan skrin ni, kemudian sharekanlah. Kalau rajin tekan 5. Nak rajin lagi, tekan lagi banyak sikit lagi. Bila buat poster hari ni? Nanti. Apa ni? Dia pergi Badik mana? Dalam Alright, tak apa. Alright geng, jap. Sebelum tu sementara menunggu Badik, minta tolong untuk komen dan tap screen kan. Jap. Jangan ke mana. Hadir, Boden, thank you kerana hadir. Minta tolong kan untuk tap screen. Tepat pada 12.30. Okey. Minta maaf. Kita buat panggilan sekejap. Panggilan mengejut sekejap. Oi, terima kasih. Tahu-tahu ada 98 mata mandang. Minta tolong geng untuk tag sikit dan sharekan live ini kepada rakan dekat anda. Pasal apa tajuk hari ni kita bukanlah nak bermain sangat dengan hutan sangat. Akan tetapi kita nak main dengan kategori tajuk lampu. Orang cakap apa? Penting ke lampu ni dengan manusia? Bukan nak kategorikan lampu sangatlah, tapi cahaya. Kat mana kepentingan dia, apa perlu dia, perbezaan dia. Dan kadang orang tanya, kenapa lampu-lampu ni, kadang pernah tak korang terfikir bila setiap teknologi baru yang diciptakan, spek yang untuk orang awam dia macam ni, tapi macam mana pula daripada side orang kata apa, government kan, pemerintah, yang tinggi-tinggi, macam apakah spek dia orang punya lampu? Adakah lagi tinggi spek dia? Spektrum cahaya dia macam mana? Kadang itu bukan kata apa, dia akan jadi satu persoalan. Wow. Ini teknologi yang diberikan kita boleh akses kepada orang awam saja. Tapi kalau untuk orang lain, mind blowing Okey. Ni ada kacang. Oh, makarpone. Minta tolong kan untuk tag screen. Pasal ni hari sembang dah tak, kita tak ada, saya tak ada tulis apa-apa tajuk dulu. Just kita nak borak macam tu dengan Badik. Saja sharing macam tu, sharing session. Bismillah. Salam bang, night call spotlight kepala ada. Spotlight kepala kan? Nanti kita sembang sekali. Jangan risau, sekejap lagi saya akan tunjuk juga. Bismillah. Spotlight kepala ada. Jangan risau. Jadi saya tunjuk. Yang penting awak stay dan tag screen. Kita berada pada 12. Bagilah saya tag sikit, baru 12 tab kan. Bagi semangatlah sikit saya nak tengok ni. Minta tolong geng untuk tag screen geng. Jelas suara? Kita try test power. Tengok cakap keluar bunyi tak keluar bunyi. Okey. Bunyi gaya dia. Cantik. Keringam. Okay, alhamdulillah. Kita setkan time. Saya nak hidup ni. Ada intro lah Intro dah? Alright. Tapi Badik belum, kena intro dulu. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat tengah hari. So, nama aku Badik. Hari ni kita dalam podcast kita hari ni apa? Bersembang pasal Cahaya yang manusia juga. Cahaya dah rasa. Tapi kalau ikutkan, tak perlu bercahaya manusia kot. Lebih ke arah kegunaan kita macam mana. Kita cerita pasal lampu lah kan. Lebih kurang kan. Selamat nak aku spotlight. Oh, dah tanya tadi. Okay, so tajuk kita macam tu. Berkaitan dengan lampu. Cara kita write podcast kita ni adalah bila Mail dia akan bagi aku soalan, ataupun mungkin kalau aku ada soalan kat dia, aku pula yang akan bagi kat dia ni. Janganlah ajak duduk.
Jadi dia akan bagi soalan benda yang cuba berkaitan dengan tajuk dia lah. Walau bagaimanapun disebabkan live kita ni kita nak cakap live kita ni di TikTok dan kita disarankan untuk buat dengan beg kuning sekali. Jadi pada masa sama kita ada juga beg kuning kat bawah tu. Kalau lah kata korang ada benda yang korang nak tengok, korang nak tahu kan, dia agak berminat, boleh komen ataupun, dan kalau kata barang tu memang ada dalam beg kuning, kita cakap lah barang item nombor berapa, so kita akan buat semi review lah, kita review lebih kurang. Betul. Alright, terima kasih Badik. Minta tolong geng untuk tag sikit serta share live ini kepada rakan-rakan dekat anda. InsyaAllah sikit sebanyak benda ini akan menjadikan live ini yang interaction benda ni kita panggil. Betul. Menjadikan live ini sebagai interaction punya live. Gitu. Sekejap kita buat live sharing session dulu. Okey. Tanpa buang masa Badik. Badik boleh tak Badik kita startkan dengan ni set masa dulu. Set masa. Satu soalan berapa? 10 minit ke 15 minit? Saya rasa 10 minit lah. 10 minit dulu boleh? 10 minit dulu. Alright, kita akan startkan sekarang. 3, 2, 1, start. Orang bagi soalan dulu baru tekan timer kan? Ingat nak kata tekan timer dulu. Asyik man. Baru macam, Okey, soalan dia macam ni Badik. Bila kita cerita tentang cahaya kan, perlu ke kadang ada orang macam pertikaikan kan? Apa benda tu cahaya tu sampai memerlukan cahaya tu untuk setiap kegiatan. Kadang nak terang mana? Senang cerita saya nak panggil soalan dia apa? Keterangan cahaya tu ada main peranan juga kan dengan setiap aktiviti kita? Soalan kau macam 2-3 soalan ni aku faham. Kita ambil yang keterangan dulu. Terang. Keterangan cahaya. Sebab nak cakap cahaya tu punya terang dia ngam-ngam ke tak kan, dia agak subjektif kan. Jadi antaranya kita kena tengok kepada aktiviti tu sendiri. Sebab kenapa cahaya terang sangat pun tak bagus, malap sangat pun tak bagus. Malap sangat kita tak nampak, terang sangat pun mata sakit. Sebab contoh kalau lampu tu terlalu terang tapi objek yang kita tengok tu terlalu dekat, silau babe. Tapi kan ada pernah saya dapat Badik sepanjang saya penjualan dalam TikTok live ni. Ada orang cakap saya, rasanya tak perlu kot dia letak 1 lumen, 5 lumen, 10 lumen. Dia kata macam orang tak pakai. 1 lumen, 5 lumen. Ada yang cakap macam tu dekat saya. Saya macam, bagi saya adalah kawan saya sendiri, cuma nak dengar pendapat Badik macam mana. Faham. Maksudnya lampu tu flashlight ni kadang-kadang dia ada 1000 lumen, 2000 lumen macam tu. Betul. Tapi tiba pada masa sama dia ada 10 lumen, 5 lumen macam tu. So bagi aku, dia ada tak dia macam mana? Dia ada kat situ, pertama tak jadi masalah sebab tak menambahkan sebarang bentuk beban. Betul. Faham? Okay. Kedua, memang lampu 5 lumen ni kita jarang nak gunakan. Sebab kita jarang dalam keadaan betul-betul gelap. Dan pula lagi lah jarang nak ada dalam keadaan yang betul-betul gelap dan macam mana? Betul-betul gelap dan lama. Jadi kau bayangkan, kalau keadaan contoh banjir, kau pakai ke lampu daripada flashlight kau ni sentiasa tak? Tak ni. Nak pakai baru buka, baru buka. Dan kadang-kadang bila nak pakai tu pun kau sedar yang aku nak pakai sikit je. Sebab aku buka slow sebab aku nak jimatkan tenaga. Sebab lagi banyak tenaga, lagi banyak bateri yang kau perlukan, bermaksud bateri kau perlu lebih besar. Itu jadi masalah. Tapi bukan ke bateri sekarang kalau kita sembang pasal ni kan, dia dah upgrade version dah dia. Macam sekarang kita dah pakai apa untuk majority flashlight, lithium ion betul? Sekarang lithium ion. Lithium ion. Sampaikan yang nak dia keluarkan apa, lithium ion yang 5300 mAh untuk saiz 21300 punya. 21700. Bagi saya macam cukup besar juga tenaga kita boleh. Akan datang tak pasti lagi macam mana betul. Bagi saya okey, tak ada masalah pun tentang tu pasal bateri ni. Kadang ada lagi setengah orang cakap kat saya apa? Bang, bateri ni tak bagus lah. Macam mana pula? Saya tak tahu nak counter macam tu. Jadi soalan dia, bateri tu tak bagus? Bateri tu tak bagus. Dia kata, lithium ion ni tak bagus. Saya macam, awak nak bateri power station ke? Dia akan cakap, saya macam nak cakap yang tu tapi tak boleh lah kita. Dia
Okey, yang ni ada satu jurang ni antara kita dengan pelanggan. Kita belajar berdasarkan kita yakin benda yang kita maksud tu ori. So kita belajar dia punya fact sheet lah. Dia punya fakta pasal produk tu. Tapi kadang-kadang pelanggan, masalahnya bila dia yang beli tak ori. Contoh, pernah berlaku, aku ambil kes kau lah. Tapi aku ubah sikit jalan cerita dia. Boleh? So dia cakap lithium ion ni tak bagus. Kau pun tanya, abang beli bateri lithium ion saiz apa, berapa harga? Saya beli yang saiz 18650, harga RM3. Kau dengar apa kan? Ini ya ke? Ni salah ni. Mustahil. Betul? Bila minta tengok barang, dia bagi barang, rupanya barang tu barang lokop je. Sekarang ni macam mana? Kau nak terangkan, bang, abang sebenarnya dah salah beli. Abang beli adalah barang ciplak. Barang ni mahal. Mustahil boleh dapat pada harga yang berdapat, memang tak boleh. Tapi bila berdapat tu, memang saya akan cakap barang ciplak. Dan bila kita tengok barang yang awak tunjuk kau pun ciplak. Jadi kat sini, kadang-kadang klien ada masalah bila tertipu dengan seller lain yang overclaim produk. Jadi tu yang mungkin kau jumpa tu, klien datang, dia cakap lithium ion ni tak bagus. Saya pakai 3 hari dah rosak tu lah. Sedangkan kita cakap, aku jual lithium ion ni hari-hari weh. Okey je kan. Banyak je orang pakai kan. Sedangkan orang lain pakai semua tak ada masalah pun berkenaan bateri. Jadi katanya aku, komen orang yang klien yang macam tu, kita tak boleh ambil pusing. Bukan tak ambil pusing, kita tak boleh pandang serius sebab kalau dia kaji, sila awak ni. Itulah. Tak, setengah orang kata apa, dia nak menang. Hakikatnya kita nak perbetulkan. Tapi dia tak boleh nak terima benda ni. Macam mana? Apalah, awak ambil lah menang tu. Yes, betul lah. Lithium ion, saya terus cakap, ya, lithium ion tak bagus pun. Dia nak apa lagi pun tak tahu lah. Barang yang dia bagi tu memang dah cukup okey kan. Betul. Sisi lain pula, kita terus next soalan lagi boleh? Boleh, next soalan. Rasa macam cahaya ni banyak kalau nak cerita. Tapi ada benda saya tak sempat nak belajar dengan Badik lah. Boleh tak Badik terangkan tentang spektrum cahaya? Biasa Badik akan terangkan daripada cerah yang tinggi, dia punya ultraviolet dia sampai macam ni. Ini yang Badik tahulah. Sebab ini pun saya tak hafal benda ni. Aku pun tak tahu secara spesifik. Tapi dia ambil daripada pelangi lah. Warna pelangi. Nak faham warna pelangi lah. Di mana bila cahaya lalu satu spektrum tu, dia apa yang kita panggil, dia akan terbias. Pembiasan cahaya. Cahaya tu akan dipecahkan kepada beberapa warna tu. Yang kita nampak beberapa warna, tapi dia sebenarnya gradiently dia berubah. Setiap warna ni rupanya dia ada, dia panggil wavelength dia. Dia punya wavelength. Sebab cahaya ni dia bukan objek. Cahaya ni dia, jadi kalau kita ikutkan sebagai, dia bukan satu benda solid. Dia cahaya adalah gelombang. Gelombang. Ada satu kajian tu yang contoh nak tahu dia gelombang tak gelombang, pernah dengar. Aku tak tahu sekolah korang dalam viewer dalam ni ada ke tak. Ada soalan lah? Umrah dengan penumbra. Tak pernah dengar saya. Sekejap. Aku tengah tengok betul tak ayat tu, perkataan tu. Umrah dengan penura kan? Maksud. Betul lah, umrah and penumbra. Apa benda ni? Oh, dia macam, ini macam kita belajar pasal mata, reflektor. Ni cahaya matahari. Oh, cahaya matahari. So dalam umrah dan penumbra ni yang dari konsep, bukan konsep dia, konsep dia dari ke depan sikit. So original dia memang dia nampak cahaya ni dia bergerak sebagai gelombang. Dan ada eksperimen tu yang membuktikan yang dia ni adalah gelombang. Dia ni bukannya tembak tegak cahaya. Dan daripada situ jadi kira partikel dia bergerak, ada wave lah. So kembali kepada tadi, wavelength. Dia punya wave. Dan wave merah, kalau tak silap aku, wave dia paling lembut, besar. Sekejap, kalau Badik kata teori dia macam ni, saya boleh ambil contoh satu je. Kita ambil lah satu tempat padang pasir.
Adakah itu kita nak bagi dia wavelength sebagai gelombang? Kadang Apa kaitan? dia tak ada kaitan yang betul. Tapi dia terlalu panas sangat kan. Dia macam pandangan kita jadi Itu lain. lain. Itu yang kau nampak benda lain tu, itu adalah Fata Morgana. Oh tu Fata Morgana. Orang kata oasis lah benda tu. Oasis tu adalah air di tengah padang pasir. Lain pula. Air apa yang kita nampak macam berasap ke apa benda kan. Dia Fata macam Morgana. gas. Nampak macam gas tapi bukan gas. Hakikat kita daripada jauh. Tak ada. Macam Cahaya. Kita macam tak boleh tahan Illusion lah, optik. Oh tu illusion rasanya. Oh. Adik makan apa nampak macam sedap? Makan kacang. Terima kasih bagi yang hadir. Fata Abang jadi Morgana. Odi, Uncle Topet, Saiful bukan Saiful. Pendengar tega kita. Alhamdulillah. Lithium ion Habis satu tu bang, minta tolong sharekan live ni Betul. Jadi kan Fata Morgana. Jadi daripada bentuk wavelength tu juga, apa yang boleh jadi, contoh yang ni diceritakan oleh adik aku diving. Oh. Dia Dia kata- memang ajar orang diving. Tak ada apa benda dia pun aku tak tahu, tapi dia diving lah. Yang dia memang cakap kalau dalam laut, selepas beberapa kedalaman tu, kalau kata jari terluka, darah yang keluar mungkin warna hijau, warna biru, bukan warna merah lagi. Sebab cahaya wavelength merah macam tadi cakap dia paling besar, dia dah tersangkut ke atas. Dia tak mampu nak tembus air sampai ke bawah, jadi yang bawah tu warna merah tak wujud. Oh, I see. Faham? Sebab tak ada pantulan cahaya warna merah. Tapi adakah dalam laut tu memang majoriti diver akan bawa lampu suluh warna merah ataupun Dia tengok kedalaman lah, sebab tu kita ada filter. Bagi siapa yang tak biasa dengan flashlight tactical, dia boleh didatangkan dengan filter. So ada filter merah, biru dan hijau. Tengok keadaan. Tapi aku tak faham sangat bila nak pakai hijau dan biru. Cuma yang pakai merah tu aku tahu lah. merah tu apa yang saya tahulah, sekadar pemahaman saya adik Contohnya ada setengah orang pergi macam keluar, tiba-tiba musim memburu ke apa, gelap kan. Merah tu dah tak nampak sangat. Jadi ada time setengah nak jejak guna benda tu sekadar nak jejak apa ni? Alamak. Jadi kita sambung. Kejap lagi kita sambung Masa untuk pemilihan produk. Alang-alang tu kita ada 5 viewer. Boleh ke Badik nak cerita sikit tentang patch ni ke? Boleh? Boleh Sampel tak bawa Kan ada ni. Ada meja aku. Sambil kejap Okey geng. Kita baru saja release hari ini, sekarang. So officially patch ni dipromote secara video. Inilah yang pertama. Kita ada buat satu core RE patch bernilai RM30 setiap satu. So macam biasa lah, abang-abang add to cart dulu. Sambil main ambil sampel. Tak terfikir pula nak promote dia ni time live. So ni boleh kata boleh lah tunjuk. Okey Badik, boleh sambung. Ya, so kalau awak tengok sekarang, inilah dia patch core yang kami buat, berukuran lebih kurang 1 inci kali 1 inci. Ada glow in the dark ke dia? Ada glow in the dark? Dia ni glow in the dark. Cumanya cahaya dia belum cas lah. Oh, faham. Dan kalau korang tengok dekat dalam beg kuning tu, memang ada. Gambar kedua adalah gambar glow in the dark. Tak cahaya try, tak cara try. Nak kena pakai suluh tu kan? Lampu? Nak kena pakai lampu suluh nanti nampak. So nanti kita Nantilah kita buat lampu suluh. So itulah dia patch daripada core. Kalau sudi nak support, boleh pakai. So boleh pakailah dekat apa-apa bentuk velcro yang wujud dalam pembawaan korang hari-hari. Macam kami, sebab kami pakai bag yang ada velcro, so patch tu boleh melekat dekat situ lah. Dia diperbuat daripada PVC. Ke rubber. Alright. Ada lagi? Settle lah. Pasal patch dia tak ada panjang sangat Okey, kita sambung pada soalan tadi Soalan saya tadi berkenaan dengan pengalaman saya, yang pemahaman saya. Darat, kalau dekat darat orang guna warna merah ni ketika nak jejak darah, antara sebab dia kata warna putih ni takut menarik perhatian. Betul ke tidak? Ataupun ada agreement yang Badik rasa macam nak counter macam mana? Berbeza dengan cerita yang aku buat laut tu.
Berbeza kan dia? Beza. Tak sama kan? Yang disebabkan wavelength dia, Ha. macam aku cakap tadi, dia terlalu perlahan, jadi dia tak kuat untuk tembus laut, tembus air yang dalam sangat. That's why kat dalam warna merah tak ada. Jadi yang kau tanya ni, bila pergi memburu ataupun dalam headlamp kenapa ada lampu merah, ini adalah cerita yang berbeza. Tapi still disebabkan wavelength dia. Yang pertama, merah ni memadai. Maksudnya bila kita pakai lampu merah, apa yang berlaku kat mata kita, sebabkan dia punya gelombang paling besar, kita cuma akan nampak merah dengan hitam. Betul? Tak percaya kau boleh try. Dalam keadaan gelap gulita, kau buka merah, kau cuma akan nampak merah dengan hitam. So mungkinlah tu kot yang dipanggil sebagai infrared. Dan sebab infrared pun kau nampak hitam putih je. Kau bukannya nampak warna-warna ke apa. Betul? Tapi dikirakan memadai untuk kau nampak lah. Kedua, disebabkan gelombang dia tu juga, dia tak travel jauh. Dia tak travel jauh benda tu. Maksudnya just distance jarak dekat je lah benda ni. Dia merah ni, merah yang travel jauh ke? Ultraviolet travel jauh. Tapi atas dasar pemahaman saya lah, lampu ni kita kena, saya punya konsep sejauh mata memandang. Walaupun dia kata cahaya tu boleh sampai 50 meter saja, tapi kalau saya sejauh 100 meter saya still boleh nampak lagi. Cuma dia tak adalah terlalu direct kena kita, betul? Cuma cahaya tu nampak saja based on mata ke mata macam tu, jauh jarak. Bagi Badik macam mana? Maksud kau macam mana? Badik pernah Jadi- dengar kan? Badik pernah dengar kan cahaya ni orang panggil sejauh apa cahaya tu? Sejauh kita boleh pakai kata sejauh mata memandang cahaya dia. Tapi ada setengah lampu, kenapa dia bagi satu konsep jarak kat sini? Hakikatnya sejauh mata memandang tu boleh nampak dia. Walaupun dia bagi jarak 50 meter, distance dia 50 meter, bermaksud cahaya tu sampai situ saja kan. Tapi jarak lebih daripada tu saya pun mesti boleh nampak. Adakah ini anugerah yang Allah ciptakan kat mata kita ke? Ataupun memang hebatnya manusia boleh ciptakan lampu macam ni? Sebenarnya mungkin ada salah faham dengan jarak penglihatan tu. Sebenarnya apa yang nak disampaikan dengan meter-meter yang flashlight keluarkan tu adalah dipanggil jarak berkesan. Oh, jarak berkesan. Dia bukanlah jarak. Bukannya jarak cahaya. Kalau ikut jarak cahaya, sebenarnya cahaya ni kalau kau tembak dekat angkasa tu, dia akan pergi sepergi-perginya sampai bila-bila lah. Selagi mana dia tidak dipantulkan, selagi tu dia akan terbang. Dia akan terbang lah bahasa dia. Cuma kita bila cahaya ni contoh 10 lumen 10 meter, 60 lumen 90 meter kan. Itu adalah, pertama kau kena ingat, dalam lampu tu sendiri dia ada definisi sama ada dia jenis strobe ataupun flat. Dan biasanya of course yang jauh ni adalah jenis strobe. Tapi flat pun kau tahu, kalau satu lumen flat nak nampak apa? Sebab satu lumen tu diagihkan kepada ruangan yang sangat besar. Dia sebenarnya diagihkan, ada kuantiti dia. Tapi kenapa panggil jarak berkesan? Sebab dia tak berkesan dekat mata. Mata kita tak nampak, mungkin lah contoh, mata kita tak nampak bawah daripada 0.5 lumen. Dan mata kita dah tak dapat nilai bila lebih daripada 100,000 lumen. Itu Lebih daripada 100,000 lumen je, mata kita dah tak boleh comprehend. Dah tak faham. Dah tak boleh nak proses kat otak. Padahal lumen tu makin naik. Dan contoh lumen yang besar, sebab cahaya ni in a way dia datang dia sebagai tenaga lah. Tenaga ni bila mana tiada, keadaan dia adalah gelap dan sejuk, lebih kurang negatif 275 darjah Celsius ke negatif 375. Itu adalah keadaan di mana kosong. Masuk kosong tu tak ada tenaga, tak ada apa. Nada. Sampai macam tu Celsius kan dia? Tetapi kalau haba pula, haba boleh pergi sampai, kau sebut je kau nak buat apa. Dia boleh naik, dia boleh naik, dia boleh naik, dia boleh naik. Kau sebut je darjah Celsius, dia tetap boleh naik. Dan kalau adalah Islam pula, kita pun tahu dia tak cakap neraka tu sejuk, tapi dia cakap neraka tu panas. Jadi dia macam in a way bagi akulah, untuk aku yang tak berapa nak bijak benda tu jive lah. Tapi boleh saya potong sekejap Badik cerita pasal neraka lah. Boleh kita selit sikit pasal bab macam ni? Sambil-sambil lah. Sambil-sambil tu. Bukan apa, kita pun sembang santai tu. Cerita pasal neraka kan. Neraka ni, ada yang mengatakan neraka ni sejuk.
boleh sampai neraka ni panas. Sampaikan benda ni jadi macam perbalahan. Bukanlah perbalahan macam spektrum macam ya ke di kalangan ulama kan benda-benda macam ni. Tak tahu bagi Badik macam mana pendapat Badik? Sebab ni pun saya ada pernah dengar tentang benda ni. Neraka dia sejuk, neraka ni panas. Ada neraka level tahap paling bawah sekali sampai ada yang sejuk sampai boleh mengerikan dia punya sejuk je. Ada yang sampai panas nak ni. Tak tahulah, depends pada korang. Benda ni. Sebab benda ni bermacam-macam. Aku tak tahu mana kau dapat neraka tu sejuk. Tapi dalam sepanjang pelajaran aku, dia Panas? tak panas. Oh. Dan panas dia tu dia signify melalui cahaya je. Daripada, kalau tak silap lah, lebih kurang kuning, pergi ke oranye, pergi ke merah, pergi ke biru. Dan neraka yang paling panas sekali dia warna hitam. Hitam. Apinya berwarna hitam. Dunia kita tak pernah tengok lagi warna hitam Tak, dia power dia tu kau tak payah comprehend, kau memang takkan dapat faham pun. Tapi diceritakan kau dengar lah. Faham? Api yang paling panas, neraka paling panas tu dia warna dia hitam. Memang boleh bayang lah hardcore dia macam mana. Tak boleh blend, kau takkan boleh blend. Ya, kita akan cuba bila orang cakap sesuatu benda, otak kita akan cuba macam fikir, hitam panas Wow. How? Dah lah gelap gulita. Kira menyala tapi gelap gulita. Kita tak tahu mana satu api, mana satu jalan, mana satu api. Itu yang teruk. Sekejap ada Itulah. komen masuk. Oh, Semakio Semakio. Bang, lampu aku dah bungkus ke? Post out bang nak. Pakai musim tenghujung ni. Abang beli ni HA13 kan. Terima kasih bang. InsyaAllah. Tak ada masalah. Tidak akan post bang. Alright, next. Soalan seterusnya. Tapi saya lupa letak timer lah ni Badik. Silap kau lah. Sekejap Itu tadi kita cerita pasal spektrum cahaya. Sekarang boleh tak kita nak sembang tentang satu lagi? Penggunaan apa ni. Daripada sisi sudut lampu ni, kadang orang yang pemula lampu tak tahu. Bang, saya nak lampu yang terang, cerah, power kadang macam tu kan. Tapi saya akan cakap balik Padas, awak nak guna untuk apa? Sebagai tactical ke? Adakah penggunaan tactical version single handed boleh digunakan sebagai orang awam ataupun tidak? Boleh jawapan dia. Sebab Sekejap, saya start dulu. Masa. Okey, start sekarang. Sebab lampu tactical bukannya senjata. Tapi lampu tactical, kita panggil tactical disebabkan ianya dibuat untuk penggunaan tactical. Bagi yang tak tahu, lampu suluh tactical ni, bila kita cakap lampu tactical adalah lampu suluh torchlight yang ke arah tactical. Boleh kita tunjukkan satu contoh tak? Ambil satu contoh. Kita ambil yang 9800 lah kan? Ke nak biasanya? Biasa P20 Boleh lah. P20, P20X. Ada dalam beg kuning ke? Dia tak ada, tak masukkan pun. Just kita tunjuk je. Ya tu tak apalah. Lampu tactical adalah lampu yang pertama, antara karakter besar dia boleh ada stroke. Stroke ni lampu yang kuat melampau. Dan juga ni ambilkan abang ni punya patch, tak tahu dekat bawah dah ada ke belum? Ada tak? Baik. Okey, alhamdulillah. Yang kedua, lampu tactical ni dia punya button dia kat belakang. Kat depan pun mungkin ada, tapi kat belakang kena ada. Tapi benda bagi tu belakang memang wajib Sebab karakter orang tactical dia pegang lampu macam ni, kadang-kadang mungkin ada benda dia nak pegang macam ni. Dan juga mungkin dia ada beberapa teknik pegang lampu lah. Contoh, bila dia bergerak dia akan pegang macam ni. Ni cara dia pegang lampu. Ataupun dia pergi pegang macam ni. Tapi yang penting ibu jari dia ni nak kena sentiasa standby, nak on dan juga offkan lampu. Dan off-kan macam kita tengok dalam movie, kalau kata dia anggota keselamatan ke apa, dia macam ni kan. Dia boleh pegang kat bawah tu macam ni. Faham? Dan bila dia pegang macam ni tu, kalau perasan ibu jari dia senang nak maneuver, nak on off Itu stroke. kita bagi bahasa Inggeris apa? Maneuver. Maneuver. Dia Dia dah teknik tu. teknik yang Teknik dia ada nama tapi aku tak ingat. yang belakang itu kita panggil apa? Sentiasa nak maneuver benda tu. Tujuan dia supaya jari boleh maneuver, jari boleh bergerak-gerak dan standby untuk on off stroke. Tidak akan dipantas. Banding kau macam berhenti. Lagi senang macam ni. Ya. Dia Tekan sekali terus.
Faham. Itulah daripada sudut taktikal lah. Tapi kita boleh tak cerita sikit balik tentang dekat mana penggunaan orang awam? How, boleh ke tidak? Adakah benda ni boleh digunakan sebagai self defense? Ada juga model-model flashlight tactical ni yang dibuat dan diklaim boleh untuk self defense. Antara karakter untuk self defense adalah dia punya depan ni macam ada tajam-tajam sikit. Kalau tengok belah lampu ni kan, dia nak kata tajam taklah, tapi kira yang ni pun dah kira dah start tajam lah. Oh, faham. MT21C. Tujuan dia tajam untuk dan tarik. Oh, boleh. Tapi adakah itu dia tak menjadikan sesuatu benda kita boleh didakwa ke benda-benda macam tu? Tapi atas dasar tak tahulah. Sama lah. Kau bunuh orang pakai pisau ke, kau bunuh pakai chainsaw ke, kau bunuh pakai kayu bluti ke, walaupun kau bunuh orang pakai air suam pun, bunuh tu tak bunuh. Bunuh tu tak bunuh Maksudnya benda yang digunakan untuk membunuh tu tak relevan. Kalau bunuh tu tak bunuh. Kalau self defense tu tak self defense. Apa yang kau gunakan belakang cerita. Tapi apa-apa pun benda ni kalau kita pergi ke kes sivil bergantung pada niat kita juga kan. Macam mana? Kes apa? Kalau kita benda ni tiba-tiba lah berlaku kes sivil, atas dasar kita nak melindungi diri. Macam saya balik pernah cerita kat saya pasal penggunaan pisau. Contoh, apa-apa pun atas dasar kita nak bawa pisau tak apa, hakikatnya tak boleh bawa pisau. Betul? Jikalau berlaku sesuatu apa-apa, kita macam dia nak kita dalam bahaya. Jadi kita cakap jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Kita ada keluarkan pisau satu, lepas tu kita tercucuklah kat sini. At the end, atas dasar kita nak lindungi diri kita, dan dia pun ada senjata yang boleh membunuh kita juga. Tiba-tiba dah keluar, dia pun lari. Ada rakaman CCTV. Kita kena dakwa, dia pun kena dakwa. Adakah kita bersalah teruk ataupun dia yang bersalah teruk dalam peristiwa tu? Sebab ada yang beradik ceritakan tentang kes peristiwa polis dekat dalam bar tu Betul. Oh. Sebab sekarang ni cerita kau dia dah bertindih antara dua law. Bukan bertindih, dia ada dua law yang orang kena faham. Oh, dua law, okey. Law pertama adalah Akta Letupan Kakisan. Basically kita nak cakap tak boleh bawa pisau. Dalam tu tak silap ada 7 ke 9 dia klasifikasikan barang yang tajam lah. Apa benda, dari antaranya obviously memang pisau. So kalau nak kata pisau ni ke tak, kita kena terangkan law dulu. Sebab kita tak tahu penonton kita faham ke tak apa yang kita faham. Dia biasanya cepu mas yang aku bagi kat klien lah. Okay, kita dah cerita pisau ni salah ke tak kan. Bang, parang 15 inci yang panjang-panjang gini kan. Kalau sabit kepala boleh tercabut je. Boleh apa? Haram ke halal? Haram. Okey bang, pisau yang ada dekat office, ada bang ada office, ada office, ada kat stationery tu ada pisau crack-crack tu kan. Boleh halal ke haram? Oh, itu boleh. Okey, saya bagi agak bang RM50. Abang diri kat belakang orang tengah nak cucuk duit. Tu je kerja bang. Tapi pisau tu saya nak abang main. Crack. Okay, faham. itu satu. Yang kedua, saya boleh bawa parang 15 inci, polis nampak saya boleh angkat gini, polis pun cakap gini. Kat mana? Siapa lagi bang? Dekat tepi kebun. Okey. Jadi benda ni automatik dah kontradik dengan yang kau cakap tadi. Oh, pisau tak boleh lebih 3 inci. Tak, benda tu tak apply kat Malaysia. Tak apply. Tapi apa yang apply adalah budi bicara. Satu cakap, budi bicara tu bukannya ikut suka-suka polis tu nak bagi diskaun. Tak. Budi bicara tu adalah untuk pemahaman dia, benda tu waras untuk ada. Tak ada keraguan. Dan macam mana dalam media contoh, kau mungkinlah kalau kau rajin keperasan, ada orang kena tahan dengan pisau. Dia cakap pisau. Dan kes macam tu bila didalami, rupanya kenapa dia kena tahan. Contohlah, kita dekat setapak. Polis tahan budak tu tengah lepak pukul 3 pagi. Ada yang ni kes betul. Dia pukul lepak 3 pagi dekat taman permainan dekat setapak. Tanya, kau duduk mana? Aku duduk Kelang. Oh, jauh. Kau datang sini jumpa kawan ke? Tak ada lah, lepak-lepak lah. Berapa banyak keraguan? Banyak. Saya pun akan Jadi memang kau kena balon lah. Pula dan statement aku ni bukannya aku buat sebab aku terror law, tapi sebab memang klien kita ada yang polis dan kita tanya beberapa orang. Benda ni salah dia macam mana? Dia cakap benda ni boleh bicara. Kalau kau bawa, kau dapat buktikan yang kau pakai tu untuk kerja, untuk tugasan harian, polis nak marah apa? Kalau kata pisau salah, habis tu time raya haji,
Orang hulu kiri bawa sampai 13 bilah tu. Betul. Siap polis tanya berapa ekor hari ni. Dia kena ada logik, kena ada waras dia. Faham. Jadi tu yang pertama. Yang kedua bab self defense. Self defense ni ada satu kes yang menarik yang boleh dijadikan sebagai tiang self defense. Tahun berapa aku tak ingat, yang aku tahu dia ni cerita lama. So dia A adalah seorang polis non muslim. Habis kerja A nak pergi minum-minum dekat pub ke disco macam tu. Untuk orang muslim obviously lakum dinukum waliyadin, kau punya hal lah. Kau boleh minum, kau minum. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kau buat apa kau nak buat. So dia pergi minum, tak ada. Habis minum, tak ada pula orang mabuk ni yang kacau dia kan, nak pukul dia. Dan bukan nak pukul, memang nak serang dia. Pertama, maksud saya defend, dia sendiri bertahan. Yang kedua, dia dah bagi tahu aku polis. Yang ketiga, dia dah bagi tahu aku polis ada senjata. Yang keempat, orang tu masih berebut nak ambil senjata dia. Oi. Jadi dah level bahaya. Peringkat keempat tu barulah datang peringkat kelima, di mana dia self defend, tembak dah matilah penyerang. Tu contoh maksud self defend. Jadi macam kes kita, langkah pertama sekali keraguan akan timbul. Kenapa kau bawa pisau? Macam kes kau tadi, kau cakap senang kau. Kita bawa pisau, pasal ada orang kita. Kita cakap jangan-jangan kita keluar pisau, tercucuk dia masa dia lari. Siapa kena dakwa? Polis tak boleh tengok cerita kau je. Kenapa kau bawa pisau? Betul. Dia nak pastikan tak ada keraguan dalam jalan cerita langsung. Jadi macam kau kena jawab. Aku pula tak boleh nak define kau punya kes tu sebab asal kau bawa pisau? Oh, saya memang kerja rumah sembelih bang. Pisau memang dalam raga motor. Okey. Kau asal bawa pisau? Oh, saya minat bang, saya kerja pejabat. Salah kan? Yang salah tu tak salah. Okey, satu salah Mael tak tepi. Kita sambung, baru nak sambung cerita. Jadi kes tu bukanlah, berarti memang adil lah. Memang adil. Sistem kehakiman kita adil. Kebanyakan sistem kehakiman hakim adil bagi aku. Ni personal lah. Kalau kata aku memang tahu tak ada lawyer yang tengok sebab orang kita tak ramai. Tapi anda kata ada lawyer yang tengok. Bagi aku hakim akan adil. Hakim paling senang nak adil. Yang susah nak adil kata peraturan manusia lemah. Yang kedua adalah kebijaksanaan peguam. Oh, peguam Sebab dalam mahkamah kita tengah cerita pasal section ni, tapi dia ada cerita macam kau cakap lah, macam aku cakap kau, cerita kena panjang, kena tahu detail. Rupanya dalam cerita dia boleh menggunakan akta ni. Dah bercanggah, cancel case, settle. Contoh lah. Tapi ni kebijaksanaan peguam ni, peguam bukannya tak bijak. Tapi maksud kebijaksanaan peguam ni level yang the book of law memang dalam kepala kau. Jadi yang cakap tak ada selak-selak lagi lah. Cakap terus fakta. Tera peguam Tapi saya pun ada juga kes nak share. Tapi tak apalah, kita buat first dengan sesi yang pertama dia tu, borak pasal barang dulu Sekejap, kita start dengan borak pasal barang. Ke Badik nak baca komen dulu sebelum kita borak barang-barang? Kita buka komen dulu. Tadilah komen kita tengok Semakio. Wanwal, ciri-ciri dalam politika, ring kepala dia rupa tajam. Guna untuk serangan dalam tahanan. Kita cakap tadi. Daripada angka topek, lampu strobe juga adalah senjata. Man versus man wire. Dua perkara berbeza. Pistol tu dah sah-sah senjata. Benda yang bukan senjata tapi boleh guna sebagai senjata. Betul? Genealogi angka topek. Ketuk pakai rim lens. Macam cakap saya je ni. Tak adalah. Okey, kita akan startkan dengan item Item apa kita nak pilih ni? Daniel Ojing bawa edisi pouch kan, pergi mana-mana kan. Apa lagi, tengok-tengok lah patch tu, mana tahu. Alright, ini dia. Macam biasa saya akan startkan dengan bag. Tadi item nombor 1 dan item nombor 2. Okey, masuk sekarang. Kita akan start 3 minit daripada sekarang. Item seterusnya merupakan kategori ENUP 30. Sebelum tu minta tolong geng untuk
add to cart geng. Belanja dulu saya add to cart geng barang ni. Pasal apa? Untuk nak menaikkan live interaction kita sebenarnya. Bukan apa saja je. Alright. Sisi yang pertama. Bahagian sini kategori dia dibina dengan Velcro patch. Jadi kita mudah saja nak nampak ni yang core tadi tu kan. Depends pada kita nak susun ke apa. Ada juga cutting laser mode system. Jadi kita boleh dah sangkut. Kau nak sangkut apa ke, lampu ke, pen tactical ke, bermacam-macam jenis lagi. Sisi seterusnya ada webbing system kat sini, tapi boleh juga sangkut. Bahagian sini juga tak ada masalah juga. Boleh juga kita nak masukkan. Ini kita nak panggil bagi saya lah. Ini sebagai key holder. Jadi kalau korang ada kunci ke apa, bolehlah gantung. Ini main bahagian compartment yang bahagian hadapan. Sisi lain pula yang macam ni. Main compartment dia didatangkan dia dengan juga kategori. Ada, ini kita panggil apa? Badik karabiner kan? Karabiner bukan satu tetapi dah ada kasih 4 karabiner. Alright. Bahagian compartment dalaman 2 liter punya kapasiti 2 liter punya kapasiti. Sisi belakang boleh letak lagi kalau korang ada banyak lah sangat lampu kan, mana dah tahu. Ada compartment dia kita boleh susun. Sini pula datangnya dengan webbing system je. Jadi bolehlah susun nampak kemas. Sisi lain belakang tak ada apa. Tapi yang menariknya benda ni easy to use. Senang je nak gunakan. Daripada segi ketahanan material merupakan kategori water resistant dan dirt resistant. Jadi mudahlah kita nak gunakan. Sekarang saya belanja cara menggayakannya dulu Sesi iklan sekejap. Kita menggayakan dahulu. Alright, ini daripada sisi bahagian hadapan. Harap nampak dengan jelas insya-Allah. Ini sisi daripada bahagian hadapan. Sisi belakang pula macam ni. Okey? Belanja dulu add to cart geng. Gitu. Next, ada apa-apa nak tambah? Daripada Dini Muhammad 6. Assalamualaikum. Abang sebelah tu siapa nama? Oi. Nama saya. Nak nama penuh ke nama panggilan? Aku tak tahu dia tanya siapa. Tu lah, tak tahu. Yang ni kalau ada Dini Muhammad masih dalam, jadi nama dia Mail. Yang ni namanya Badik. Betul. Mail RM3. Okey. Ngam. Kedai area mana? Aida Lola. Ada yang bertanya tu adik. Sila. Kedai di Taman Melati Setapak berhadapan dengan opposite tu KL East Mall. That is our shop. Shop yang kita panggil. Shop lah. Okey. So Aida Lola kan ada Ngail dengan Badik. Perantau cantik design beg tu. Terima kasih perantau. Jangan segan-segan untuk beli. Gitu. Belanjalah kan. Dah add to cart, check out terus. Check out terus. Badik terus tengah-tengah macam ni kita happy. Macam gitu ya kan. Lagi happy apa? Dapatkan kita punya patch sekali. Alright. Add to cart, terima kasih. Alhamdulillah perantau, terima kasih banyak-banyak. Okay. Next, kita boleh sambung balik dengan yang tadi tu Badik. Okay. Kat mana tadi ya? Tentang yang Badik yang cerita pasal lawyer tadi tu. Kes, boleh ke saya nak share saya punya kes lawyer ni? Ke tak perlu? Boleh ya. Boleh Just kita nak sembang santai-santai je. Dulu waktu saya kerja dekat bahagian tak nak Badik tak jadi share. Risau. Risau apa? Risau. Saya tak bani. Saya tak nak share pasal kes ni. Nanti saya kena cerita kat Badik dulu dan Badik kena pertimbangkan dulu benda ni. Kadang kalau kita share kat orang awam takut jadi benda lain. Betul? Gitulah sebenarnya. Alright. Aida Lola tanya, jual wagon tak? Ada, tapi tak ada dalam beg kuning. Sebab sesi tengah hari ni kita buat podcast nak sembang pasal lampu Lampu betul. Tapi wagon tu ada, boleh inbox kita orang. Nanti kita tunjukkanlah dekat TikTok shop kita orang kat mana dia punya location. Saya tengok beg camo kecil belakang tu. Angkat topek dia tengok beg camo, tajam mata wah. Ini Alright. Ini Badik pakai bola lawa Badik. Saya pakai ini apa nama? Ini merupakan NPP 10 tapi tak ada kat dalam. Tak apa, dia tunjuk je dulu. Okey, NPP 10. Nak buat bag bagi saya, bag ni lebih ke arah macam pergi solat Jumaat Dia lebih ke arah pergi solat Jumaat benda ni. Ini design dia, Pak. Nampak? Ini design dia. Nak gantung tak ada masalah dekat leher. Sisi bahagian dalaman main compartment dia begini. Ginilah. Dia tak ada apa pun. Material dia nak kata water resistant dia ke? Ke bukan? Tak. Dia bukan water resistant. Alright.
Nak try pakai Adik? Boleh pakai lah. Saya pakai tak lawa tapi tak apalah. Okey je. Kita try kan lah. Ha. Sekejap Tejas dulu bagi nampak lawa dulu. Bagi saya ini ialah beg jenis yang kita nak buat gantung kat leher pergi sembahyang Jumaat. Betul eh? Ya, lebih kurang. Betul. Senang sebab boleh masuk duit, boleh masuk Ah. wallet dengan handphone kan. Handphone Betul. di slot belakang. Tapi tak ada besar sangat lah handphone tu kan. Tak besar lah. Ngam-ngam tu okey lah. Abang malam ni lah benda ni masuk beg kuning. Boleh, Live malam insyaAllah. ni. Okey, kita pergi pula kepada ada satu soalan yang bermain kat fikiran saya Adik. Boleh saya start eh? Ya, tengok berkomen jap. Boleh. Ada Lola bang. Aku rasa tu lah tadi dia tanya pasal vegan. Ada Lola, kalau akak masih ada dalam live ni sama ada inbox kita orang akak tapi vegan ada, cuma bukan dekat tingkat atas. Kami kat tingkat 2, vegan kat tingkat 1. Wah, Semakio ada tanya item nombor 4. Cik Bear, abang balik tahu air terjun Jerangkang Kuantan? Tahu bang. Biasa kat pergi sana dulu. Jerangkang jarang tapi pernah. Miau bang, tempat tidur ada tak? Tempat tidur ni apa benda Awak nak tidur kat mana? Cambed Cambed ada. Aku rasa cambed lah dia ni tanya. Tempat tidur ni biasanya cambed lah. Cambed ada tapi kita tak masukkan dalam live kita. Kalau abang minat boleh inbox kita orang bang. Betul? Inbox saya cakap nak cari tempat tidur kan. Nanti daripada situ kita akan guide lah. Boleh. Alright. Borak pasal lampu melalut sampai undang-undang peguam. Ni main lah bang, tak kontrol soalan. Dia main tanya berapa padahal kita tengah cerita lampu tu ni. Tak, tiba-tiba ke sana pula kan. Risau. Cerita sikit beg nombor 4. Lampu aku dah beli tadi bang. Susah tak nak jaga bateri. Alright, item nombor 4. Badik boleh share sikit tentang bateri tak? Ya, aku tak tahu benda nombor 4. Nak ekor HLB. Alright. Boleh tak Badik? Sir Makio. So, bateri ni pertama apa concernnya soalan dia macam susah jaga bateri petak tu. Cara nak jaga bateri yang pertama, kalau tak pakai keluarkan daripada lampu. Betul? Tolong bang. Abang kalau beli headlamp harga 20,000 pun, kalau lepas pakai bateri tinggal dalam, bateri mencair ataupun rosak, dan cair yang rosak karat tu kena dekat chipset ke apa benda ke, sorry bang, beli headlamp 20,000 pun tak dapat waranti bang. Aku kaya macam tu je bang. Ingat bang, yang pertama bateri kena keluarkan bila tak pakai. Maksudnya bila nak simpan lah, tak adalah kau tengah naik gunung, tutup lampu, aku tak pakai. Adik kata kena buka, nak jalan pasang, hidau lagi tu. Bila dia nak masuk dalam lemari tu, cabut bateri dia. Macam tu bang Itu yang pertama. Yang kedua, bab nak jaga dia time nak pasang ataupun cabut. Maksudnya kita nak gunakan bateri tu pasang dan juga keluarkan. Pastikan bukan dalam keadaan basah. Ya, headlamp awak IPX6. Kalau tak silap yang HA13 ni IPX6. Betul. Tetapi IPX6 dalam keadaan dia bertutup. Bila awak buka je, naya Pak Abu. Memang rosak memang boleh rosak kalau aku kena air. Gitu. Sebab dia waterproofing dia untuk dia dalam keadaan tutup, bila dah buka je dia takkan waterproof. Oh gitu. Faham. Yang ketiga, kalau guna high lumens, maksudnya awak ni jenis yang headlamp tu dia kata dia ada 100, 150 dengan 800 lumen. Awak pakai tu nak tunjuk 800 je. Bang, dia macam kereta kat bang. Kalau setiap hari pergi kerja, tekan minyak kereta dah macam berdiri kat atas lantai tu, enjin takkan tahan. RPM tinggi, enjin takkan tahan. Kereta kancil nak bawa 28, 24. Mana tahan kereta kancil? Gagau. Betul? Sama juga dengan lampu. Dia memang boleh pergi maksimum, tapi tak galakkan untuk terus pump ke maksimum. Dan bila kita tak pump maksimum kuat-kuat, banyak macam tu, jangka hayat bateri boleh bertambah. Last but not least, ketika anda mengecas mula, bateri boleh cas mula ni, yang pertama, try lah tengok jangka masa hayat yang lebih kurang lah diperlukan. Contoh, kadang bateri ni sejam, yang tu cakap sejam setengah, yang ni cakap 2 jam. Kau try manage. Try untuk ambil tahu. Boleh? Sekejap lagi. Ataupun, bila orang tengah cas bateri tu, bila korang cas, jangan terlalu lama.
Dia jangan cas handphone yang macam sebelum tidur cas handphone masa tidur kan. Sebab bateri punya chipset tak sebijak handphone. Handphone tu dia. Tapi kalau cerita pasal handphone pun lebih kurang sama juga. Sebab apa? Dia ada bateri life dia. Kita ambil contoh iPhone. Oh, bateri life lain. Itu Bateri tajuk life lain. lain? Itu tajuk Oh. lain. Kita tengah cerita pasal teknik mengecas. Oh, teknik mengecas. Ah. I see. Dan kalau diberi lagi pilihan option, jangan ambil fast charging. Boleh fast charging bagus, tapi jangan amalkan fast charging. Atas rasa apa? Sebab fast charging ni akan mengerah bateri untuk kerja lebih, terima elektrik. Dia bayangkan sebuah bateri tu macam parking lot. Okey. Kau faham? Faham adik dia ni. Jadi kalau parking lot tu kosong, kereta pertama datang sekejap je dapat 1%. Sampai ke 50% penuh. Tapi parking lot kalau kata ada 100 petak kosong, kereta dah ada 98. Kau tahu ada 2 tempat kosong. Sekejap ke lama? Sekejap ah. Nak cari 2 tu. Sekejap ah. Celah mana sekejap? Parking lot ada 100 biji. Kereta dah masuk 98, tinggal 2 je tempat kosong. Kau datang kau nak parking. Macam mana kau boleh cek parking sekejap? Akan jadi lama sebab mencari-cari parking. Instead of parking lot kosong, kau datang 10 orang. Sekejap parking. Sekejap asal. Parking je lah, bersepah kosong. Dia macam tu. Jadi elektrik pun dia behave macam tu untuk bateri. So that's why, kalau kau perasan, dalam lampu-lampu barang-barang gadget ni kadang dia cakap kosong to 90% 15 minit. Dan biasanya macam tu. Kosong ke 90% 15 minit, tapi 90% nak ke 100% pun 15 minit. Dia bukannya matematik sampah dia main tolak ke tak. Sebab elektrik tu masuk, dia masuk ke sana, ion sana. Masuk ion sini, masuk ion sini. Tapi lama dia tu yang makan masa. I see. Okey, kita baca komen kejap Badik. Okey. Komen daripada mana? Dah tak tahu kat mana saya. Mana ni? Macam bawa orang sakit. Miau-miau macam bawa orang sakit kat stadium tapi ada kaki. Ni macam perumpamaan tadi. Betul tadi lah. Betul. Angkat topik. Jap. Kalau kamera and GoPro kena cabut juga tak? Kalau kena saya nak cabut sekarang tak? Bang, hakikat dia sebaik-baiknya memang cabut bang. Setahu saya. Especially kamera ke GoPro ke, benda memang kena cabut. Setahu saya lah. Tak pernah lagi saya dengar kamera harga 50,000, bateri harga 30,000, bateri boleh tinggal kat dalam. Saya tak pernah dengar. Dan saya tahu amalan member-member yang main kamera pun ambil gambar, masuk balik dalam studio, tak pakai barang, letak, cabut. Semua dismantle, masukkan dalam dia orang punya bag aku tak bukan bag. Dia macam masuk aquarium sedut kering. Aku tak faham lah sebab aku tak main kamera. Oh, begitu. Tapi kalau be-in tak payahlah cabut bang. Be-in lain kira, okey? Tak, mana tahu je ada macam, Badik kata macam ni, kita operate lah. Kalau jadi pemahaman lain pula kan. Okey. Boleh kancil 260, 280 bukan kancil tu bang. Itu dah Jaguar. Biasalah sembang ni. Boleh cabut ni, saya cabut je lah ya. Bateri dah lama lah. Cabut abang ke topek kasih cabut. Okey, HA7. Cabut je bang. Sebab HA13 ni 2 jenis bateri. Tapi aku tak beli bateri petak tu sebab risau kembung. Jadi aku ingat nak pakai AA. Okey, Semakio. Saya kongsi pengalaman. Kenapa aku cakap Nightcore HLB 1300 ni best dan aku sangat benci dengan dia. Benci pula. Aku dah cakap aku sangat jaki dengan HLB 1300 ni. Ayat Badik ni betul lah. Orang cakap apa? Best, benci pula dengan dia kan. Memang geram. Masa dia keluar tu aku mencarut-carut. Kenapa? Okey, kau dengar. Aku beli Nightcore Pexel Arctic Core 350 lumen. Bila Pexel dia tulis Arctic Core, bermaksud dalam tu dia ada bateri rechargeable. Bateri rechargeable dia lebih kurang macam HLB 1300 ni lah. Okay bang abang dengar. Pada harga RM422. Bateri itu saja Pexel Core, nama Pexel bateri tu dia Pexel panggil Core. Pexel Core tu sebiji RM207. Mahal. Okay. Dan dia sekadar 350 lumen bro.
350. Tapi ni lama lah, tak ada lama lah 4-5 tahun. 3 tahun 4 tahun lepas lah aku dah boleh nak pakai pun. Jadi kau kena faham kenapa aku benci dengan Nikon. Aku dulu beli dekat 500 shoot. Satu headlamp 3 kali volume dengan satu rechargeable battery. Betul. Sekarang ni keluar, kalau katalah HA13 campur dengan bateri tu 120 lebih, 130 lebih. Lebih kurang. 135. 135. 135. Dia dapat headlamp berapa lumen dia? 350 lumen. Sama dengan aku punya dulu, bateri sebiji. Boleh dapat juga. Tak puas hati aja. So betul lah aku tak puas hati. Betul lah. Lagi aku tak puas hati bila aku tengok Nikon UT27. Betul. Time nak call UT27 boleh cakap Roy kot. Yang masa aku buka kotak tu depan dia kan. Mengamuk babe. Mencau. Loh, kau faham? Baik tu barang ni. Yelah, betul. Dia punya functionality dia. Function dia. Dan kemudian kita macam abang ni dia risau pasal jangka masa dengan bateri kembung. Okey bang, bateri aku kembung bang. Tapi aku beli headlamp tu sebelum Covid dah lunyai pakai. Lebih kurang 6 tahun. 6 tahun eh? Balik pakai 6 tahun. Aku rasa 6 tahun. Lama lah berartinya. So bang, macam tu je nama Pexel lah. Dengan penjagaan yang aku cakap tadi, balik trip, buka, keringkan, baru simpan, agak jaga. Aku pakai hentak, tapi bila simpan tak lanyak. Saya simpan baik-baik. Penjagaan betul-betul jaga Aku lah. dapat pakai selama 6 tahun. So again, aku tanya kau bang, walaupun aku punya mahal, 422. 422 bahagikan dengan 6 tahun, dapat berapa? Tambahan aku masuk hutan minimum sebulan sekali. Bulan puasa pun masuk. Hampir. Kalau kau tanya aku dah balik modal. Ya, hampir sentiasa menggunakannya. Bukanlah sekadar simpan je. Bateri tu punya jahat pula. Sebab biasa pakai bateri rechargeable ni. Dan aku bila sekarang ni kurang lah nak pergi trip yang panjang-panjang kan. Trip yang macam 2 hari semalam, 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam boleh lah. Tapi Badik kan, semalam Badik dengar cerita Badik main badminton. Betul? Tengah main tu alang-alang tu apa salahnya pakai Badik? Kan? Jadi dalam apa ke nama bateri. Dan bateri tu jangka hayat dia aku boleh pakai untuk trip 3 hari 2 malam. Dan tambahan bila pakai bateri tu aku dah naik lupa rasa beli bateri AAA nak pergi hiking untuk headlamp ni. Pasal ada ni. Punya lama pakai, boleh pakai lama. Ada bateri AAA dalam beg tu tapi sekarang backup. Sebab kalau kita fikir, kita lah bukanlah nak gunakan jenis yang 100% always full capacity. Ini pemahaman saya lah. Betul lah. Jadi macam HC13 ni abang ni cakap rechargeable tu okey ke tak? Kalau aku tanya aku okey. Tapi dengan law tadi lah. Tak payah, tak perlu pakai full force lalu. Jangan overcharge, jangan over discharge. Dia benda yang sama. Buat macam tu boleh pakai macam aku 6 tahun dan sekarang aku masih boleh pakai lagi tapi disebabkan bateri tu kembung, headlamp tu ada kembung sikit lah bila pakai bateri tu. Tapi still waterproof apa semua tak ada masalah. Betul. So kalau tanya pun kadang kalau sembang orang, kau tak nak tukar ke dik? Ni nanti hilang ke macam mana ke? Ikut modal penggunaan aku dah balik modal lah. Benda tu nak terbakar pun dia macam puas hati lah. Kita Okay. Aku dah kenyang lah. Dah 6 tahun kan, puas hati. Kepuasan tu ada. Ya bang, jadi apa bang? Seorang ya buat live. Alright. Next, itu daripada sisi situlah Badik tengok kan. Sekarang mampu milik, dulu mampus nak milik. Tu lah tu, terasa lah. Jealous lah kan. Kita dulu 350 rumah dekat 500 Tapi habis. Simbang pasal ni lah. Harap tak lari tajuk apa yang saya cakap ni. Ada ke dulu zaman dulu orang hiking bawa lilin? Ataupun lampu minyak tanah lagi ke? Bawa lilin? Naik gunung? Naik gunung? Ada? Aku? Ni zaman tapi bila bukan ni? pakai lilin lah. Ingat pakai lilin? Tak. Pegang macam tu? Tak. Okey. Follow belakang. Kalau orang dulu dia pakai dia pakai karbide. Karbide Pelita karbide. So pelita karbide terang. Dia ada pakai pelita karbide. Kat muncung dia tu dia macam ada piring untuk tembak. Jadikan macam flashlight. Tapi ada setengah flashlight yang ini kita panggil apa? Yang kinetic energy macam mana pula pandangan Badik tu? Adakah lagi berbalik ke kalau macam just untuk emergency, kalau jenis yang masuk hutan lama-lama ke, ataupun tak perlu kita just bawa bateri? Kinetic tak tahu kau pernah pegang ke tak? Penat.
dia nak terang macam ni, weng, masuk tali putus. Tapi kelebihan dia, di kala kecemasan, especially waktu malam kau nak bergerak dalam ruang ataupun buat kerja yang dalam ruang yang kau dah familiar, kau dah hafal. Tapi sekadar perlukan lampu untuk backup. Dia macam tengah mamai ni, buka mata, okey, jalan. Buka mata, jalan. So lampu kinetik tu dia dipakai time sesi buka mata tu lah. Oh. Dia jalan-jalan, ngeng. Dia jalan. Ngeng. Macam wat. Macam tu stroke punya orang. Korang kat dalam live ni pernah tengok tak kinetik punya lampu? Dia pakai kinetik antara yang pusing ataupun yang tekan Antara pusing atau tekan. Manalah tahu korang pernah tengok kan benda ni. Kalau HA13 pakai AAA yang sebiji-sebiji tu tapi rechargeable boleh atau tak? Boleh juga semakio. Kalau bateri AAA rechargeable tak ada masalah. Ada juga, aku pun ada beli juga bateri AAA rechargeable. Pun boleh. Cuma perlu diingatkan. Okey, abang semakio dengar, perlu diingatkan kebanyakan bateri AAA rechargeable adalah daripada jenama biasa-biasa tanpa kepastian terhadap kualiti dia. Jadi kalau ditulis 800 mah, jangan mungkin kena ada benefit of doubt. Oh ni mungkinlah 800 mah, mungkin tidak. Okey. Tapi ada bateri hampir kesemua bateri AAA alkaline punya bateri kan? Ke bukan? Alkaline punya bateri? Bukan alkaline, alkaline. Hampir kesemua bateri AAA alkaline ataupun tidak? Tak, ikut suka dia orang lah. Kalau ikut majoriti memang alkaline lah, sebab alkaline cost dia murah. Dan mass production. Faham? Sebab dia murah lah. Okey, kita baca komen sikit-sikit. Sedap Sedap lah, datang next time lagi. Alright, kita baca komen. Daripada Uncle Topek, saya masih pakai lampu kinetik. Sekarang saya pakai yang pusing-pusing macam reel pancing tu. Ini kalau bawa pancing-pancing bersabar je lagi bawa ni. Senang je. Guna buat suluh dalam kemah hemok. Ya tu. Macam balik terang tadi lah, buka pejam mata je macam untuk sikit-sikit je. Dia bukan nak pakai yang terang lama. Okey. Okey, saya sempat pakai lampu yang ada dynamo tu. Kabaik pun saya sempat pakai. Abang Daniel OG ni betul lah. Lama dia. Lama. Lampu spirit pump tu pun sempat. Spirit pump tahu tak? Tak tahu. Ada ke? Okey. Asyik saya je bagi soalan kat Badik. Cuba Badik pula. Kan korang ada komen nak tanya soalan ke apa, boleh saja komen Jangan risau Sorry bang, aku banyak tanya sebab nak beli yang up sikit, duit cukup untuk HA13 je. Nak fikir nak beli atau bateri petak. Bateri petak. Okey, kawan-kawan, aku nak minta bagi ruang sikit pada Semakio. Aku nak bertanya dengan dia sikit. Abang Semakio standby Abang Semakio, pertama nak tahu headlamp tu nak beli untuk apa? Abang beritahu beli untuk apa? Aku tunggu Abang Semakio komen, nanti aku akan bertanya lagi, kemudian baru aku akan terangkan lah bab bateri ni. Okay, Godspeed, review Nightcore tip boleh? Boleh. Nightcore tip ada ke? Ada. Alright. Ini kitchen Nightcore tip. Kita start review Baik. Nightcore tip, apa menariknya? Menariknya sebab apa? Dia bagi saya adik kepada EDC 27. Atas dasar apa? Atas dasar bagi saya, dia punya IP rating lah. Ikutkan. Alright. Inilah dia. Tip SE berkapasiti max output sehingga 700 lumen. Datangnya dengan dua color. Ada color grey satu dan satu lelagah color warna black. Ada dua color betul adik? Ada dua color. Alright. Benda ni juga ada kategori. Memakai USB Type-C. Switch ada mode on off ada. Dan utility clip. Tetapi biar saya buka dahulu. Kita tengok sama-sama Kita buka, kita tengok. Dapat tengok, buka kuasaan dia seronok sikit. Apa benda gula-gula yang dikasih kat dalam ni? Macam biasa, gula-gula yang pertama, penggunaan manual, warranty card dan racun pun ada juga. Ni racun. So dapat benda ni, buang terus Settle, last kali ada datangnya juga dengan kategori karabiner dia. Jadi mudahlah kita nak attach dekat kita punya kunci ke mana-mana, senang sikit. Sisi yang pertama, bentuk dia begini. Berat dia sekitar 27 gram je kalau saya tak silap. Tak adalah berat mana, ringan saja. Bahagian belakang mampu menampung sehingga 30 kg. 30 kg pula. 30 kg.
Sisi sini kita buka saja akan dapat melihat tempat USB Type-C. Yang korang jenis pakai beg ke apa bolehlah klip, tak ada masalah. Nak sangkut pun senang saja. Alright, penggunaan dia. Try on daripada 1 lumen. 1 lumen ya? Okey, 1 lumen. Masuk ke arah 15 lumen sampailah 180 lumen. Tapi penggunaan 700 lumen, balik boleh saya tembak ke sana kejap balik? Tembak. Ya? Boleh. Inilah penggunaan 700 lumen. Kategori lampu float light benda ni. Alright, jelas? Daripada sisi lain, impact resistance 1 meter. Nombor 2, IP dia merupakan kategori IP54. Kena hujan sekeliling, tak ada masalah. Protection, kategori built-in bateri sebanyak 600 mAh atau 500 mAh punya bateri. Jika tak silap saya. Alright. Itu sedikit sebanyak. Touch screen. Demikian sedikit review untuk model tersebut. Settle, jangan lupa Berapa lama add to cart. jam dia boleh tahan? Ada jawab tadi? Ketahanan? Oh belum jawab lagi. Kau cuba check jap. Masuk kau jawab apa Godspeed punya soalan. Okey, Semakio, aku kembali kat kau berapa lama jap. untuk tahan okey je. Saya ni bagi saya buka, saya tak hafal sangat ni tapi tak apa, kita try Bajet tengok. tu Bang Semakio sebab apa berminat untuk in contact dengan kau ni kejap sebab bajet. Aku ternampak bajet dan kita kat sini memang tak recommend untuk kau beli lebih. Alright. 1 lumen 50 jam. 30 lumen 8 jam. 180 lumen 1 jam 30 minit. 700 lumen macam ni kecerahan dia. Ini kecerahan 700 lumen 15 minit mampu bertahan, boleh pergi selama 90 meter. Jelas tak? Abang ni tak ada. Dia tak ada. Godspeed minta maaf, dia tak ada kategori strobe atau ni. Nak yang kategori ada strobe semua. Kalau strobe berbeza pula. Dia tak sama. Nak kategori kitchen yang ada strobe, lagi baik kita ambil antaranya model EDC 27 kan. Kitchen? Mana ada kitchen? Kitchen pula. Maksudnya Flashlight? jarang. Flashlight dia ada terus. Flashlight ya? Untuk strobe saya ada Phoenix. I see. Yang ini dia tak ada strobe. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Okey abang, untuk Semakio, andai kata bajet menjadi halangan, tak perlulah beli. Tapi kalau tanya saya memang recommend untuk beli bateri ni sebab harga dia pertama, nak kata mahal, ya sekejap lagi kita pergi. Dia RM40 bang. Kalau bateri rechargeable AAA, mungkin dalam 20 lebih. Lebih kurang macam tu. Yang latest aku beli 50 lebih, aku tak tahu abang tengok bateri yang mana. Tetapi HLB 1300 ni kapasiti dia 1300 mAh. Kapasiti dia jauh lebih besar disebabkan bentuk dia efisien. Instead of cylindrical masuk, bentuk dia terus petak, ada sumbat semua bentuk benda lah bateri kat dalam tu. Power dia biasanya akan lebih lah. Dan dari sudut ketahanan, sebab dia dibuat untuk, kalau tak silap, untuk penggunaan selama 500 kali kalau tak silap. Itu kena check balik. Dia punya jangka hayat dia jauh lebih panjang bang. Jadi macam abang cakap nak pergi mancing dengan trekking sikit-sikit, kalau tak kisah invest sekarang, so mungkin lagi macam saya lah, lagi 6 tahun tak cari headlamp lain lah. Ada benda macam tu. Tapi kita pun faham bajet masing-masing. Maksudnya aku berminat barang ni memang baik, tapi duit bulanan aku tak boleh nak aku ambil sekarang. Kalau aku nak ambil, aku kena ambil bulan depan. Tapi aku nak pakai sekarang. Faham? Kalau macam tu kita di luar tajuk lah. Kita tak boleh nak batu banyak lah. Betul. Alright. Aku Usha analog sebab apa ni? Patut bulan ni. Taklah bocik petak ni suspend. I see. Faham. Ada ni lah keraguan sikit. Tak apa. Okey. Nak kembali ke soalan ke atau macam mana Badik? Atau Badik masih nak bertanya lagi? Sekejap. Tu sikit air. Nafas dulu. Okey. So dulu aku perangkap Mail. Aku cakap dengan dia, mana satu lampu paling cerah? Mana yang terang? Mana yang kuat? Sekarang kita minta Mail kau explain kat orang
Kalau kita pasal kecerahan lampu ni kan, apa kaitan antara lumens, flood dengan spot? Alamak. Dia punya macam mana? Apa game dia? Apa Apa game itu lumen mungkin kan? Apa itu flood, apa itu spot? Aku nak pergi toilet je. Aduh, dia Banyak dah minum ada. air. Banyak Alamak. lagi ke stok patch V1 tu? Kai, banyak lagi bang. Jemput. Banyak tak banyak lah. Baik, Kalau baik. dah habis tak buat lagi. Denyo Ji, tak ada masalah. Boleh, alhamdulillah. Okey, sambung. First ialah lumen, float dan spot. Sekejap saya tulis dulu soalan. Ada bateri yang sesuai tak untuk Nikon P12 GTS? Tak bang. Bateri saiz 12 P12 GTS ni model mana? Saya kena try check balik dah bang. Saya pun dah tak ingat dah. InsyaAllah. Okey. Penerangan tentang apa itu lumen Apa itu lumen mas ni? Tapi tak boleh lah. Saya kena tunggu balik juga untuk isteri atas dasar apa? Bang, baik bang Alhamdulillah. Saya kena tunggu juga balik atas dasar takut apa yang saya terangkan ada kesilapan. Risau kat situ. Saya risau dekat situ. Apa-apa pun saya share sikit tentang lumen. Sekarang saya dah pakai NL13 Gold Speed. Sekarang saya pakai NL135 berarti saiz bateri tu 18650 lah bang, betul? Jika kalau betul 18650 boleh share kat saya. InsyaAllah. NL tu dah kira okey dah bang, tak ada masalah pun. Itu dah kira bagus dah. Okey, ikut pemahaman saya lumen lumen itu merupakan salah satu jenis keterangan cahaya sebenarnya. Kalau ikut lumen, dia ada spektrum sesuatu perbezaan, dan itu kandela permulaan dia. Betul badik kandela? Kalau tak silap Alright. Sisi lain lah, bagi apa pemahaman saya lumen ni, semakin cerah lumen, semakin banyaklah kursi yang dia pakai. Jadi untuk fungsi apa juga saya nak tahu juga dekat situ. Korang nak pakai je untuk fungsi apa pula? Ada tak yang sama level dengan sekarang punya Dahkong? Sekejap lagi saya akan check juga bang. Saya akan periksa juga sekejap lagi. Okey, insyaAllah. Sisi yang pertama, floodlight ni. Untuk kaedah saya bagi floodlight ni depends pada pekerjaan kita. Lumen adalah cara sistem penyukatan cahaya. Terima kasih Abang Haji. Itulah. Gitu. Beres. Terima kasih sangat-sangat. Floodlight ni pula depends pada pekerjaan kita juga. Kita nak guna untuk apa juga. Saya kalau nak kategorikan floodlight dan spotlight bergantung kepada penggunaan. Sebab apa? Floodlight ini merupakan salah satu jenis yang cahaya dia merebak. Ini pemahaman saya, dia merebak luas. Jadi depends pada pekerjaan mana yang kita perlukan. Dan untuk spotlight pula merupakan salah satu cahaya yang memfokuskan kepada satu tempat. Betul ke tidak, korang boleh betulkan saya. Kalau saya tak betul, Badik juga boleh betulkan saya. Itu pemahaman saya lah. Kalau depends pada pemahaman korang, wallahualam, takut saya yang salah nanti. Okey Badik, saya terangkan tadi, lumen ni apa, based on pemahaman saya, merupakan sejenis iaitu peningkatan cahaya. Makin tingkat lagi cahaya, maksudnya makin banyaklah kuasa dia pakai. Itu kategori lumen. Atau bukan? Kecerahan lumen. Lumen adalah kemampuan sebuah mentol tu untuk mengeluarkan cahaya. Nilai banyak mana cahaya. Satu unit lampu tu untuk mengeluarkan cahaya banyak mana, itulah lumen. Dan dianya masa lepas tu, dia lepas bukannya dia tembak sana tak, dia tembak ni mentol sebatang contoh. Keliling ni. Inilah lumen. I see. Alright. Ada tadi Abang Daniel cakap lumen adalah cara sistem penyukatan cahaya. Betul. Jadi contohlah dia sukat cahaya. Jadi lumen besar ke lumen kecil ni, ni sajalah kongsi dengan korang seperti mana aku kongsi dengan Mak Ayah sebelum ni. Lumen tinggi ni bagus ke tak? Dia subjektif. Sebab
aku akan pindah kepada analogi contoh yang lebih santai, iaitu kenderaan. Majoriti orang guna kereta kan. Dan kita takkan gunakan term flashlight ni nak pakai tepi dulu. Lumen dah tahu, flood basically banjir, Banjir. throw ataupun spot adalah nak tembak jauh. Spot je, tapi jauh. Oh, dia bukan kategori fokus. Fokus lah. Okey, faham. Tapi kalau nak fahamkan, kita pergi dekat dalam terms kenderaan. Yang pertama, terms kita cakap CC engine. Sisi enjin. Kalau kau ingat, aku tanya kau, CC 6000 dengan CC 3000 mana lagi laju? 6,000 lah. Dalam kepala orang biasa 6000, mesti laju nak cakap 6000. Oh, artinya lori yang bawa barang tu lagi laju pada Ferrari lah. Tak, Ferrari je. Ferrari CC berapa je? Kalau Ferrari buat CC engine 3000 dengan lori Volvo tarik balak tu, CC dia 12000, agak-agak siapa lagi laju? Volvo lah. Tak ada sampai 5 minit je dah menipu orang kan. Padahal baru tak kejap tadi cakap lain. Okey, itu pertama. Jadi kita akan cakap CC lumens tidak mencerminkan apa-apa. CC tidak mencerminkan apa-apa. Dia mencerminkan horsepower apa semua. Kita pergi terus yang kedua. Yang kedua contoh pula biasa. Okey, antara kereta kancil dengan Ford Ranger. Kau nak pilih yang mana? Ford Ranger. Antara Ford Ranger dengan BMW 5 Series baru, kau nak pilih yang mana? BMW. Antara BMW 5 Series baru dengan Ferrari Limited Edition Sultan Johor sign dekat steering dia. Ambil Ferrari lah. Ambil Ferrari lah. Sebab itu yang terbaik. Itu bagi hati kepala dia, oh ini yang baik lah, ni lagi baik dia lah. Limited. Bagus apa semua tu kan, yang positif-positif kan. Okey. So, kalau aku nak suruh kau daripada sini pergi 7-Eleven, hari-hari, setiap hari pukul 2 kau kena pergi 7-Eleven. Kau nak pakai EX5 ke kau nak pakai Ferrari yang TMJ sign? Pakai EX5 lah. Sama juga nak cakap, tadi bukan main lagi kau pilih yang best-best, tiba-tiba aku suruh buat kerja kau nak pakai EX5 pula. Apa pasal? Semua ni dia akan jatuh balik kepada penggunaan. Jadi bateri ke, lumens ke, kau nak flood ke, kau nak throw ke, kalau cerita betul dia, kena ikut kepada tujuan pembelian. Kalau kau beli sebab, saya bang beli sebab saya memang minat flashlight. Saya daripada kecil ni memang mimpi hari-hari flashlight. Jadi dah besar ni memang saya belilah sehari 2 biji. Itu memang level kebetulan bapak kau betul okey balak, boleh beli, tak jadi masalah. Your hobby. Kau punya hobi tak ada hal. Tapi kalau kau cakap itu lebih baik pada ini untuk kegunaan macam tu, dia sama juga, end up dia, kalau macam kita faham benda tu betul-betul, lampu ni faham betul-betul, dia macam, aku nak pindah rumah, pinjam Ferrari kau, aku nak bawa punggah barang. Tak boleh lah. Bila nak siap? Betul. Tak, rumah aku jauh, aku nak cepat. Itu terms on cepat. Tapi kita nak terms on banyak boleh. Daripada kalau kau nak pindah rumah, pakai lori lah. Kalau lori boleh access, pakai lori. Betul. Memang lori nak sampai je lambat. Tapi Ferrari tu punya ulang-alik boleh tahan banyak kali. Sama juga. Lumens ke, flood ke, throw ke, kau nak guna untuk apa, baru boleh tengok. Okey, kau kena throw yang lebih. Throw macam ni pun kau dah cukup. Flood macam ni dah memadai. Lampu macam kau ni, kau nak jadi minat lampu tapi kau tak ada guna apa-apa pun. Kau beli je macam aku, OLED i5T ke contoh. Ada macam tu lah. Itu antara kaitan lumen, flood dengan sport lah. Tapi tu pendapat aku kawan-kawan. Korang yang ada dalam live ni kalau dengar cara aku explain tu macam merapu ke apa lah, dia boleh lah. Tak. Kalau beza antara cara saya explain dengan Badik punya explanation ni bagi pendapat saya lah. Badik boleh kaitkan dengan sesuatu benda yang orang senang sikit nak catch up faham. Berbanding macam, saya macam pemahaman saya, kalau saya cakap seru tu kategori boleh pergi jauh ataupun ni nak fokus pada satu tempat, flood tu nak luas. Betul. Anyway betul dah. Anyway betul. Tapi ada atas dasar kita kalau boleh nak explanation yang lebih, orang macam kita boleh buat perbezaan, rumusan membezakan kat situ. Itu saya tak reti lagi lah. Itu take time lah. Aku pun dapat faham benda tu sebab kita duduk dalam benda-benda ni. Lama-lama kalau kau datang memang sekadar nak kerja,
kau kerja je lah. Tapi kalau kau datang niat nak majukan diri, kau sentiasa akan cuba untuk menambah baik cara kita explain dekat klien lah. Dan aku biasa macam tu lah Kak. Akan cari macam mana aku nak fahamkan nenek kau punya kawan bully masa kecil yang lepas tu dia punya adik tu punya tiri. Nak fahamkan pasal flashlight secara ringkas, secara santai. Kau datang, kalau aku buka, okay, lumens. Ini lumens ni dia datang daripada bahasa Greek yang bermaksud badik handsome. Contoh lah. Letak terminologi tak apa benda kan. Kerana lah kutu-kutu macam kita ni meh. 2 minit 2 minit dah mula usap pintu. Tak ada keluar isap kok, apa tidur lah. Betul. Betul. Kita Jadi dia sama kat klien yang datang, dia tak expect kita nak cerita teknikal macam sekolah kan. Kita, dan bagi aku dengan cara kita ni, kita boleh explain dekat orang supaya orang buka mata. ilmu sharing. Jadi semua ilmu. Kita cakap pula dengan macam aku, of course mungkin ada kelebihan sikit dalam bila buat ayat ni, macam ada daring-daring orang sikit lah. Maksudnya aku involvekan dia dalam jalan cerita. Jadi sama juga macam EX5 dengan Honda nak pilih mana sampailah ke Ferrari kan. Dan aku tak jawab, aku suruh kau yang jawab. Tapi jawapan tu nanti aku akan gunakan melawan kau balik. So orang rasa offended apa semua. Jadi menyebabkan dia lebih alive lah dalam pemahaman. Jadi ilmu tu akan sampai dengan lebih baik lah. Faham? Tu menarik lah bagi saya balik. Menarik. Okay. Next, kita baca komen kejap boleh ya? Kat mana dah tak ingat dah? Hai, macam kisah tangan kosong dan sudu gafu semalam pula dah. Lebih kurang lah pada ni. Kita bagi perumpamaan yang mudah-mudah. Dulu beli flashlight je nama Everready. Relax, aku bersama bang. Penerangan layman Layman's term. Terima kasih. Harap-harap ramailah faham kan. Daniel, kau rasa beli bateri petak ke atau stay AA? Pakai buang. Tengok pada penggunaan aku juga. Dia masih dalam dilema lagi. Tak apa. Ada bateri setara. Okey. Hakikatnya kan Ni Godspeed tanya apa ni bateri? Bateri tentang ni. Dia kata pasal sekarang dia ada pakai model 12 GTS. Ada 12 GTS Model dah lama. Sebab saya dah tak keluarkan lagi model tu. 12 GTS, tapi untuk penggunaan bateri dia kata bateri mana patut saya gunakan. Sebab Nikon punya bateri ada bateri HP, ML dan ada yang R. Itu R yang saya tahu dia dah cuba lah. Tapi penggunaan bateri mana yang lebih efisien untuk model yang dia tengah pakai? Kalau model tengah pakai tu bateri R tu okey lah. Rechargeable nya. Faham? At least dia rechargeable, cocok direct kan. Mudah lah. Tapi kalau katalah kau sebab kau MH12 GT tu model lama tak? Kalau dah ada charging slot, ambil yang non rechargeable. Ambil yang rechargeable tapi tak ada yang cocok terus. Jimat banyak duit. Betul. Ada combo tak? Sebab saya nak kena beli baru. Dah kong baterinya. Combo. Adik, apa cerita? Combo apa? Combo bateri dengan apa tu? Godspeed boleh inbox. Nak buat combo apa? Nanti malam ni Maya boleh mainkan lah. Boleh insyaAllah. Sekejap Kalau tak malam ni ke tengok bila barang ada ni. Tapi kita nak tengok. Bukan combo. Contoh. Contoh. Apa kau combo tu ditulis contoh tu? La ilaha illallah. Tak. Nampak combo. Budak ni, dia dua je. Geng. Dia dua je. Tak ketum gam. Dua tu je. Aduh, hai. CONTOH combo. Contoh. Alar ke. Ini kalau arwah nenek aku dengar dia bangun dari kubur dia. Hebat muka kau tahu. Aduh, hai. Tak, dia secara tiba-tiba jadi macam ni kan. Kita pun tak apalah. Nampak macam combo sekali tengok. Kau rasa beli bateri petak ke atau stay AA kan? Tengok pada penggunaan. 500 kali dapat charge circle. Tapi Semakio baju merah tu dah petak tu bos. Lupa nak cakap, pakai je dulu abang Semakio kan, dia kan tadi HLB 1300 kan. Pakai je dulu bateri pakai buang. Kalau rasa kos dia kau boleh tahan, baru pergi pakai bateri petak dia lah. Betul. Tapi pada masa yang sama kena ingat lah, bila pakai bateri petak ni kurang sampah lah. Boleh pakai banyak kali. Sebab nak katakan kalau kita in terms on semua dia jadi kan, green energy, adakah Alkaline tu bateri AAA tu dikirakan sebagai mesra alam ataupun tidak? Pembuatan bateri Alkaline aku tak study, jadi tak tahu. Sebab ada yang katakan sebab yelah chemical benda tu. Dia carbon footprint ni dia bukannya kita nak zero carbon tau.
tak boleh achieve zero carbon sebab bila kita memasak tetap akan ada carbon. So zero carbon tu bullshit lah kalau total zero. Tapi apa yang dia cakap zero carbon ni dia ke arah minimize carbon footprint. Okay. Jadi contoh kita nak minimize carbon footprint, instead of kita beli bateri pakai buang, kita beli bateri rechargeable 4 biji. Pakai buang 4 biji, beli rechargeable 4 biji. Dan kalau berkemampuan, alter the teknologi supaya barang tu boleh menggunakan bateri rechargeable sebiji saja. Itu technological advancement yang penting lah. Itu daripada carbon free lah kita panggil carbon lah. free lah. Dan kalau kata nak tutup tapak sebab alkaline ke apa benda kan, tu mungkin kena refer dengan badan yang berwajib dululah, orang yang lebih pakar. Okey, sembang-sembang tiba-tiba balik tersentuh tentang badan berwajib. Ada satu persoalan kat saya. Sekarang anak-anak muda banyak membaik motor. Jikalau seseorang tu modifikan lampu terang ke macam mana, adakah daripada sisi undang-undang mengganggu ke ataupun tidak? Kalau ikut sisi undang-undang tak boleh terus. Tak boleh terus kan? Well, sebab kita, minta maaf adakah saya boleh sebut, sekarang kan tengah ada satu kes pasal yang budak tingkatan pelajar 5 yang kena langgar tu. Okay. Betul? Apa kaitan dengan lampu? Dia tak ada kaitan dengan lampu. Sebab benda ni kita nak ambil kaitan daripada sisi spektrum. Adakah kita boleh modify atau menggunakan lampu-lampu jenis cahaya macam-macam jenis. Ada untuk setengah kenderaan. Boleh ke tidak? Kalau setahu aku tak boleh. Tak boleh Tak boleh. Lampu motor yang lampu kuning tu memang terus kena pakai lampu kuning, yang mana pakai lampu merah. Dan memang ada certain model kereta ataupun orang kaya aku tak tahu macam mana yang kereta dia memang macam pelik habis lah. Tapi tu mungkin sebab dia ada collection. Tapi kalau sembang tentang tu, macam mana pula dengan lori? Lori ni kalau boleh meriah dengan macam-macam lampu. Sebab dia orang kerja trip, dia orang nak cepat. Tu kesalahan dia orang lah. Itu kesalahan bukanlah menjadikan satu kebaikan untuk dia orang benda tu. Sebab apa? Orang boleh detect. Wah, lori. Seorang tahu. Tak tahu ni pendapat saya, tak tahu pula pendapat balik. Sisi undang-undang saya tak tahu sangat pasal benda ni. Dia macam mana maksud kau? Lori, saya ambil contoh lah, ini lori. Okay. Lori kan sekarang lampu ni kalau boleh nak dia nak meriah. bling-bling lah. Nak bling-bling, meriah sangat. Atas dasar benda tu boleh ke tidak dipakai. Manalah tu tiba-tiba kena tahan JPJ ke apa, rupanya sekali tak lepas. Tapi apa pandangan saya, sisi pandangan saya pula, elok. Sebab diorang ni, lori-lori ni banyak kadang masuk kelapa sawit punya tempat, sana sini, supaya apa, nak bagi nampak jelas. So tahu yang lori. Dia memasang tak jadi masalah pun. Yang salah tu bila dia pakai dekat tempat yang tak sepatutnya. Contoh aku pernah naik lori. Kau tahu high beam dia apa? High beam dia adalah spotlight dekat dashboard. Ui. Jadi dia boleh tala terus dekat cermin orang belakang. Ui, Pak, ini memang kita yang bawa kena itu sakit hati lah. Sakit hati. Tapi kenapa tak jadi report polis ke apa? Mungkin sebab dia pun baik. Tak jadi orang macam tak ada hal lah kan. Dan ada juga yang macam bagus lah buat macam ni, bagi spotlight, bagi betul-betul. Tapi tu dah kira-kira sebagai satu modifikasi yang salah. Faham. Menyalahi undang-undang lah. Yelah, kadang kita nak tertanya-tanya benda tu. Alright, boleh angkat telefon adik? Okay. Tak ada. Terus soalan. Soalan. Tengok baca komen. Baca komen luar. Sebab saya pun soalan pun dah habis dah saya. Rasa nak tanya balik pula tanya saya soalan. Okay. So kalau untuk flashlight IPX4 ke kan, boleh ke tak nak buat berenang? IPX4? Jawapannya tidak. Dia bukanlah in terms untuk kita nak berenang. Sebab apa? Bila kita cerita tentang IPX4 semata, dia hanyalah perlindungan liquidity untuk area surface sekeliling semata. Itu daripada sisi terms yang keempat. Tetapi jika kita nak membuatkan untuk kategori berenang yang boleh menyelam punya, terms dia dah beza. Dia akan menjadikan IP68 ataupun IPX8 ke atas. Tapi dengan satu syarat, dasar dia memang dah pernah test dan boleh pergi berapa meter. Sebab ada setengah IP68 ke apa, dia bukan boleh gunakan untuk menyelam. Sekadar tenggelam tapi bukan menyelam.
Beza. Dua ayat berbeza, tenggelam tapi bukan menyelam. Ini terms yang berbeza. Biasa kalau nak yang darat-darat punya IP68 ni, terms 68 biasa 2 meter sahaja. Kurang daripada 30 minit. Kalau lebih, wallahualam itu rezeki anda lah. Kalau terlebih rosak apa, janganlah salahkan saya. Gitulah dia. Oi, jari mentega. Okey. Oh, ada yang dengar kan? Kuat pula. Okey. Kita kat mana sekarang? Okey. Masa ada lagi setengah jam untuk podcast kita, santai-santai. Tapi minta maaf balik atas tajuk hari ni. Sebab apa? Saya dah simpan satu tajuk yang agak menarik atas dasar sebab saya fikir minggu depan balik dah tak ada lagi tu. Tak ada. So kita akan bermain dengan kila tajuk. Baik. Sebab itulah dia akan jadi macam bosan sikit tajuk ni kan. Tak apa. Okey je. Sebab majoriti pun orang memang dah tahu pasal lampu kan. Mungkin kalau kita tengok headlamp lah contoh. Aku duk terfikir dan recently dalam live kan, orang akan tanya headlamp masuk gua macam mana, headlamp masuk gua macam mana kan. Cuba kau bagikan aku kriteria headlamp untuk masuk gua. Apa kriteria dia kau faham? Ini base pemahaman saya walaupun saya tak pernah masuk gua. Okay, on. Pemahaman saya, jangan pula kau best Janganlah. Tapi nak best ke tak ada masalah pun, saya okey je. Atas dasar pemahaman saya first yang kategori yang masuk gua, salah satu sebab kenalah kategori yang IP yang tinggi. Sebab apa? Gua ni saya tak boleh expect. Saya dah tak tahu jenis yang mungkin kena redah juga air, kena tenggelam pasal untuk nak sampai satu tempat. Itu pemahaman saya. Nombor 2, lampu mesti mau terang serta boleh pergi spot tembak jauh. Sebab kalau kita nak ambil kategori yang tembak sikit je, ciput, kategori float sahaja mata pun tak boleh. Sebab kita nak tahu apa hadapan tu, adakah itu halangan ataupun bukan. Tu sisi saya lah. Tak tahu pula bahagian Badik macam mana pula. Sama. Sama juga. Tapi macam aku lain sikit. Aku kalau caving ni, aku akan try untuk dapatkan yang spot tapi nak spot dia besar. Spot yang besar. Sebab kita flat spot tapi nak spot yang besar lah. Sebab kalau spot terlalu kecil tu tak short juga kan. Kalau dia terlalu kecil bagus sebab dia boleh pergi jauh. Dah jelas dia jauh. Tapi bila dia dah jauh sangat, kau pun dah tak faham apa kau nampak. So spot tu aku nak besar. Itu sekadar penambahan lah. Dia jadi satu spektrum yang putih sangat. Apa benda kat depan tu? Sebab terlalu jauh. Jadi kalau spot pun tak nak spot kecil, nak dia besar tapi dia bukan flat. Dia antara flat dengan spot lah. Tapi itu dia ambil satu jalan tengah lah kat situ. Personal preference aku. Tapi bab pemilihan bateri pula macam mana? Adakah caving ni perlu kita nak bawa bateri ekstra ke apa? Majoriti ada setengah yang caving ni ada yang bateri ekstra kat belakang dia tambah. Bateri kalau bawa lebih tak ada masalah, bawa lebih. Bawa lebih kan? Sebab kalau bukan kita, orang lain lah kita boleh tolong. Sebab yelah, bila masuk caving memang memerlukan cahaya yang tinggi kan. Jadi bateri pun memang makan banyak kat situ. So suggestion dia memang kena bawa lah bateri lebih. Itu sikit banyak daripada sisi yang itu. Okey, kita baca kejap komen. Baru teringat minggu depan naik Gunung Kemalu lah Abang Jambang. Naik minggu depan. Pakai lilin, kalau lilin mati cepat-cepat keluar. Ada pakai lilin dulu kalau masuk gua. Sebab kalau lilin mati dulu memang dia buat. Kalau lilin mati maksudnya oksigen dah tak ada. Api kan. Faham. Alright. Next question pula Badik. Ada tak soalan-soalan seterusnya untuk saya? Ke nak saya bagi soalan lagi ke? Cuba kau bagi soalan. Soalan lagi saya nak ambil satu contoh lah dekat belakang ni. Atas dasar apa boleh tak Badik explain sikit? Sebab saya sini kurang faham. Antaranya kenapa dan payment, dan akhirnya aku beli juga bateri petak. Terima kasih Abang Semakio. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Soalan saya kat sini adalah ni, kategori. Kenapa flashlight ni berbeza? Kita punya flashlight yang biasa kita pakai berbeza dengan orang yang oil and gas. Ada certain item yang apabila berada dalam keadaan sensitif ni dia perlu lebih peka lah. Jadi antara item tu adalah flashlight.
Sebab dalam oil and gas dia terdedah. Dia bukan oil and gas je tau, macam arang batu. Benda-benda yang berkaitan dengan Kenapa? sebab nadir bumi Ya ke? Aku lupa atom dia. Dia barang-barang yang beracun dan juga mudah terbakar. Especially gas lah. Jadi gas ni biasanya memang daripada dalam bumi yang boleh keluar melalui proses penggalian mencari minyak, penggalian mencari gas, terowong-terowong, dan juga gua-gua, bukan gua, kira terowong lah nak cari arang batu ke apa kan. Orang batu memang good rasanya kot. Habis macam mana pula in terms kalau kristal? Kalau Kristal. kristal, sabar kita cerita oil gas dulu. Okey. Ini nampak? jauh pula. Jadi lampu ni dia nak elakkan pengendalian dia tu, dia tak nak bila contoh bila kita buka, dia buka lampu tu ada gas yang boleh meletup. Dia bila bukan buka on lampu takut ada letupan sebab ada api. Dan juga dalam pengendalian dia, maksudnya bila dia nak buka ni tak ada spark langsung. Oh. Jadi dia macam ada satu chop sirim lah. Jadi dia apa nama, Gotek ke apa benda lah, Apex dia ada terms dia. Pasti. Ada kat sini. Ni ada. Ni ATEX marking. Oh, attack marking. Jadi kalau cakap belakang aku ni antara first lampu flashlight yang mencabar untuk aku review. EF1 flashlight Explosion 1000 lumen, bentuk bodoh gila, harga 600 lebih. Sakit hati kan. Tapi terperasan lah dekat atas ni dia tulis ATEX marking. Lepas tu dia punya kod ni panjang. Kod ni kiranya dia macam IPX4. Kau faham macam tu. Ni kod ni, setiap kod ni ada masuk dia. Wih, ni kalau nak hafal ni. Memang tak lah. Aku cakap memang aku tak nak hafal lah. Bukan tak nak hafal, terlalu Complicated, rumit. terlalu rumit kan. Untuk kita pula bukannya kita tak nak hafal sebab terlalu rumit saja. Kalau kita hafal pun Ya. alhamdulillah. Bila kita hafal pun dan kita nak cerita kat orang pun tak faham. Betul. Tapi diringkaskan macam tu lah. Dia umpama macam apa? Kita belajar, kita jual lampu tapi kita kena belajar chemistry. Dah Macam pening. pening ah. Boleh belajar tapi macam Oh. aku cerita kat orang bukan faham pun. Orang tak nak tahu pun. So Betul. ada benda-benda kita tak perlu ambil tahu lah. Bukan tak perlu ambil tahu, kita Dia tak sekadar tahu perlu je. sekadar tahu tapi tidak mendalami. I see. Faham. Tapi ada sisi satu lagi. Kadang macam saya terfikirkan. Contohlah, ni geng pernah tak korang terfikirkan, kalau korang pergi sungai ke naik gunung ke apa kan, secara tiba-tibanya kan, orang kata apa, nak try test. Saya biasa tengok video macam daripada China ke China kan, digunakan flashlight tu untuk nak tengok apa ni, jade, batu-batu jade ke apa. Adakah lampu-lampu biasa macam ni, lumur-lumur tinggi boleh lepas ke tidak? Ataupun dia ada spek. Contoh macam CU6 punya model ni kan, dia boleh kita nak gunakan benda tu. Untuk jade tu kan. Jade yang ataupun tu belian ke. aku tak tahu apa yang dia. Yang aku tahu dia tembak batu tu supaya dia nak tengok cahaya daripada jade tu lah. Nak tengok hijau, nak tengok apa aku tak tahu. Mungkin dia nak tengok hijau ke, dia nak tengok warna hitam ke. Itu tak pasti. Contohlah kalau dekat sini ada CU6, tiba-tiba saya contohlah pergi trip sungai ke apa saja nak tengok batu-batu tu, jumpa. Adakah saya boleh ambil atau tidak hasil bumi tu? Tak boleh. Tak lepas, tak Tak boleh boleh. ambil. Walaupun itu tanah kau. Jadi dalam geran ni, ni cerita tak ada kaitan lah. Tapi kira Tak general apa. knowledge lah General untuk knowledge. orang muda. Kau contohlah ni tanah kau. So dekat tanah kau ni gerannya sama ada rumah ataupun kebun, tanah pertanian. Dekat confirmkan. Betul ke tak geng? Dekat geran tu dia ada kriteria dia. Okey? Setahu aku macam tu. Dan kau cuma boleh buat benda tu je. Yang berkaitan dengan tu je. Walaupun itu tanah kita sendiri. Ya. Apa yang berada di dalam bumi adalah hak milik kerajaan Malaysia. Jadi contoh, kau ada tanah, dalam tanah kau ada sungai. Rupanya dalam sungai tu ada emas. Emas tu kerajaan dia. Tapi agaknya tanah ni atas dasar kita. Kenapa jadi macam Sebab tanah tu aku cakap, geran dia tu keizinan kau memiliki dengan tujuan pertanian. Keizinan kau memiliki dengan tujuan penempatan. Keizinan kau memiliki dengan tujuan perniagaan.
Jadi pelombongan dan juga Timah. biji pokok-pokok bondo. Aku lupa lah, tapi aku ingat lupa lah terms ni. Dia merupakan lesen yang berbeza, geran yang berbeza. Jadi kalau ikutkan pelombongan belum ada lesen kat dalam Malaysia Ada. Ada juga. Ada, tetap ada. Kiranya benda tu tidak semudah macam contohlah. Kau balik rumah kampung kau kan. Kau korek tanah nak tanam kucing kau mati. Kau jumpa emas 20 kilo sejongkong macam tu. Kerajaan punya. Adakah contohlah kerajaan punya, takkanlah dia macam kerajaan tak ada. Oh, awak dah jumpa lah. Alhamdulillah, kita share sikit. Dia nak tak bagi, ada. dia bagi lah. Oh, dia Sebab macam tu pada hak itu dia punya. Oh. Dia nak bagi kau token tu macam bagilah sikit. Aku nak jumpa kot. Tapi ni aku punya, aku nak bagi tu ihsan aku lah. Faham? Kalau aku tak ikhlas nak bagi kau, Oh, bagus ni. tak dosa. Aku tak bagi kau tak dosa. Faham? Sebab hitam putihnya itu adalah dia punya. Saya tak tahulah sebab saya ni terpengaruh dengan cerita kadang. Kita tengok cerita macam luar negara, kita pakai orang tengok cari-cari emas kat kawasan sungai semua jumpa korek. Lepas tu dia bawa balik. Tu jadi macam gold nugget dia orang punya. Tak tahu pula kalau kat Malaysia ni lain pula. Tak, kita tak sama. Tak sama Tak sama. berbeza. Law tu tak pakai. Law kita dengan dia tak sama. So macam dia orang pun beli tanah, korek-korek ada minyak tu dia orang punya. Kita tak. Korek-korek ada tanah, minyak tu minyak kerajaan. Dan aku sebut kerajaan persekutuan bukan negeri. Sebab tu contoh macam kalau cerita geopolitik something like that. Macam Kelantan ke Terengganu kan, dia minta royalty kepada minyak. Sebab minyak yang digali di Kelantan, Terengganu tu contoh daripada Sabah, Sarawak minyak yang digali tu hasilnya adalah untuk rakyat Malaysia Seluruhnya. Berarti Duit yang dapat masuk kepada perbendaharaan negara, bukannya perbendaharaan negeri. Padahal hasil bumi sama. Hasil bumi hasil negeri bumi Sabah, tapi akan disalurkan kepada kerajaan Malaysia untuk diagihkan kepada rakyat. Berartinya kalau kita fikir balik kita sebagai rakyat macam yang duduk Kuala Lumpur ke apa, orang kata apa, patutnya berterima kasih juga kepada hasil bumi daripada negeri Kelantan, Sabah, semua Sarawak. Ya kan? Betul? Bagi kita boleh katakan sumbangan diorang ni besar. It goes both ways lah. Aku tak menindakkan kita untuk berterima kasih, tapi pada masa sama kesedaran juga perlu ada, bukannya sebab kita bergantung semata. Betul, faham. Tapi walau bagaimanapun statement tu betul, perlulah ada rasa terima kasih. Dan disebabkan injection capital daripada injection tu dapat sedap daripada sana, dia letak dekat tengah untuk diagihkan secara sama rata. Sebab kalau tak dia akan jadi macam kau tadi. Ni tanah aku punya lah. Patutnya segala bentuk minyak tu Sabah punya lah. Betul. Sebenarnya tak dapat apa. Semenanjung ni dapat dia kerja dia untuk manage je. Sepatutnya macam tu lah kiranya. Tapi kalau duduk ke KL ni, kerja kerajaan persekutuan ni duduk manage, nak dapat duit macam mana? Betul. Jadi so tapi sumbangan kerajaan persekutuan untuk tolong tu lebih ke arah pembangunan kat belah sana juga, dibangunkannya satu benda juga. Itu teoretikalnya macam tu lah, tapi praktikalnya aku tak tahu. Faham. Tiba-tiba kita ke topik situ Topik panas pula. Lain macam pula. Alright, kita tukar pula subjek. Ada soalan tak balik dekat saya? Hadir, terima kasih. Setiap RM satu hasil perhentian Sarawak masuk Putrajaya, baling ke Sarawak 3 sen je. I see. Faham. Tapi tak ada, ni sekadar orang kata apa, perkongsian sahaja. Bukan, kadang kita tertanya jikalau kita terjumpa menggunakan lampu. Bila dah jumpa lampu, apa pula? Itu saya tiba-tiba pula ke sana. Dia kongsi-kongsi saja. Alright. Next, Badik ada soalan tak untuk saya ke? Okay. Buat orang ni tak ada. Dan aku rasa kita habiskan dekat sini lah kita. Kita kat sini habis kat sini. Sebab tapi apa-apa pun saya pun sebenarnya nak minta maaf sekali lagi atas dasar sebenarnya tajuk ni kurang menarik sikit. Sebab kita saya ni jenis yang dah tulis tajuk yang menariknya kepada tajuk minggu depan untuk kita nak bahaskan sepanjang ketiadaan Badik kat sini, betul? Tapi harap fahamlah insya-Allah. Sebab next session pula untuk kita interview ialah bersama kita Akila. Akila. Saya nak kenalkan Akila dan siapa itu Akila. Dekat situ. Jadi korang kena nantikan. Okey. Terima kasih sebanyak yang siapa yang stay dengan live kita orang ini. Alhamdulillah. Serta apa-apa pun kita nak minta maaf jika ada terkasar bahasa ke atau tersilap information ke apa, maafkanlah kita orang. Maklumlah saya ni kurang ilmunya.
kadang setiap orang ni pengalaman berbeza-beza, betul. Okey. Hmm. Apa-apa pun Badik ada sikit satu dua kata dulu, sepatah dua kata. Ya, dah, terima kasih. Hmm. Sebab sudi tonton live kita orang. InsyaAllah esok ada ke? Esok tak ada. Esok Jumaat. Esok Jumaat. So esok Jumaat tak ada. Kita akan terus ke hari Isnin lah nanti. Hari Isnin. So Isnin sampai Khamis minggu depan saya tak ada. Betul. Betul. Sebab saya pergi ke mendaki Pergi. Gunung Kinabalu. Baik, apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ad daripada Kau Outdoor dan ni sebelah saya ialah Syafiq Badik. Daripada Kau Outdoor and Tactical juga. Alright. Baik, terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Thank you guys. Alright, semakio. Thank you juga.